Nabi tak kenal dia orang, tapi Nabi tengok muka dia orang ni bercahaya, Nabi pun rasa cemburu dan iri hati. Padahal Nabi nak cemburu apa? Wajah dia orang paling cantik, wajah mereka paling bercahaya, tapi Nabi pun cemburu. Orang mati syahid pun cemburu. Ni geng mana ni? Siapa dia orang ni? Geng mana ni? Nabi mana ni? InsyaAllah. Seorang Arab Badui bangun depan Nabi. Kadang-kadang orang Arab Badui ni dia betul-betul tapi bagus juga. Dia tanya soalan, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ya Rasulullah, siapakah mereka itu dan apakah amalan mereka di dunia ya Rasulullah, yang menyebabkan mereka dapat wajah yang bercahaya, menyebabkan Nabi-Nabi cemburu dengan mereka. Orang mati syahid cemburu dengan mereka." Nabi jawab, "Humul mutahabbuna fillah." Mereka adalah umat aku yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Hari ini akhir zaman, perasaan sayang kerana Allah ni dah hilang di antara masyarakat kita, tuan-tuan. Pada bangsa Melayu ni bangsa yang berkasih sayang, tuan-tuan, bukan bangsa suka berkelahi. Pertama dan selamanya, kita syukur banyak pada Allah Ta'ala memasuki tahun baru 2024. Allah Ta'ala izinkan kita untuk mengharungi tahun ini dalam ketaatan kepada Allah. Masuk pula kita dalam bulan Rejab yang mulia, yang dijanjikan keberkatan, yang didoakan keberkatan oleh baginda Muhammad SAW. Semoga kita semua meraih keberkatan berkat doa Nabi kepada umatnya. Dan pada malam ini kita akan insya-Allah berkuliah kata dalam majlis ilmu berkenaan dengan kedahsyatan padang mahsyar. Yang mana hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, para ulama mengatakan intisari kehidupan manusia ni, khulasah dia kehidupan kita di dunia ni 60-70 tahun ini, intisarinya apa? Intisarinya adalah kesyukuran, Masya Allah. Dan hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, kenapa Allah Ta'ala jadikan ada dunia, ada akhirat? Kerana sesungguhnya dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai medan ujian untuk menguji ketaatan manusia kepada Allah. Jadi menjadi muqtada, tuntutan hikmah, kebijaksanaan Allah untuk Allah telah wujudkan satu lagi alam selepas alam dunia yang bernama alam akhirat. Satu alam untuk Allah Ta'ala mengadili dan juga memberikan balasan kepada hamba-Nya yang taat, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Sebab itulah kalau kita tengok semua Nabi-Nabi yang datang ke alam dunia ni, di samping mereka berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, menceritakan tentang risalah kerasulan mereka masing-masing, mengajak umat beriman pada Rasul. Benda yang paling penting yang para Nabi semua bawa daripada Nabi Adam AS sampai baginda Muhammad SAW, iaitu mengajak kita beriman kepada hari akhirat. Sebanyak mana kita beriman pada hari akhirat, sebanyak mana kita yakin kepada betapa besarnya hari ini yang Allah telah sebutkan, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, peristiwa besar yang bakal menanti kita semua selepas kita mati. Sebanyak mana kita beriman kepada hari kiamat, sebanyak itulah juga akan muncul 3 sifat dalam diri kita. Ini kelebihan beriman pada hari kiamat, hari akhirat. Yang pertama akan menambahkan rughbah, semangat dan juga minat untuk kita mentaati perintah Allah Ta'ala. Makin kita yakin pada hari akhirat, makin bertambah semangat kita nak taat pada Allah Ta'ala. Makin bertambah kita kuat untuk bersabar di atas ujian yang kita tanggung di atas muka bumi ini. Yang kedua akan datang perasaan takut untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kerana kita tahu tidak ada satu pun perkara yang kita buat di atas muka bumi ini terlepas daripada catatan Allah, dan di hari kiamat nanti semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa dan mengapa kita buat dosa tersebut. Dan yang terakhir sekali yang paling penting, kenapa Allah Ta'ala jadikan alam akhirat supaya kita di atas muka bumi ini, tuan-tuan, kalau kita kehilangan sesuatu, Masya Allah, kita hilang harta, kita hilang nyawa, kita hilang pangkat, kita hilang darjat, kita tak akan bersedih. Kita tak akan kecewa dan putus asa. Sebab apa? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafra'u bima atakum. Supaya kita tidak kecewa di atas apa yang kehilangan daripada kita, kerana kita yakin tidak ada benda yang kekal di atas muka bumi ini. Kalau kita kehilangan harta, kita yakin harta tak kekal.
Kalau kita kehilangan orang yang kita sayang pun kita redha pada Allah. Kerana hakikat sebenarnya tidak ada benda yang kekal di atas muka bumi ini. Allah buat dunia ini pada hari pertama Allah ciptakan alam semesta ini. Allah telah berniat satu hari nanti dunia yang begitu indah ini akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Pada hari itu matahari akan dihancurkan oleh Allah. Bulan akan dihancurkan oleh Allah. Bintang-bintang akan berguguran. Langit akan terpecah. Waktu itu tuan-tuan yang rahmati Allah, berlakunya hari kiamat. Jadi tuan-tuan yang mulia, menyebut tentang hari kiamat ni, tuan-tuan, Masya Allah, kita selalu diajarkan tentang ilmu akidah ni di sekolah, Masya Allah. Daripada kecil lagi kita boleh bilang rukun iman. Kalau tanya pada budak kecil berapa rukun iman, dia boleh bilang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada, Masya Allah, hari kiamat, beriman pada qada dan qadar, ya, beriman pada apa lagi? Para malaikat, ya, 6 rukun iman. Tetapi tak ramai orang yang menghayati yang dinamakan al-iman bitafsil. Iman ni ada dua, iman secara ijmal, secara rambang, sebut secara rambang, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, boleh bilang. Tetapi selagi mana kita tak cerita tentang perincian iman ni, tafsil iman itu bagaimana, selagi itulah hakikat iman tak akan masuk dalam hati kita. Nak betul-betul yakin tentang gambaran akhirat, nak tak nak kita kena cerita perincian iman tadi. Sebagaimana pada malam ini kita akan cerita tentang apa itu padang mahsyar. Bila kita buka lembaran Quran dan hadis, betapa Al-Quran dan hadis membayangkan bumi mahsyar ni bumi yang sangat menakutkan, Masya Allah. Setelah Allah hancurkan bumi ni, dunia ni Allah Ta'ala hancurkan. Dan Allah Ta'ala genggam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dalam genggaman Allah Ta'ala. Dan Allah bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Waktu itu semua makhluk telah terdiam. Tidak ada siapa yang mampu menjawab. Hanya Allah yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Kerajaan yang berkuasa pada hari ini adalah milik Allah Ta'ala yang esa, yang maha pemaksa. Di waktu itulah Allah Ta'ala biarkan dunia ini dalam keadaan sunyi sepi. Dan selepas itu Allah buat keputusan untuk bangkitkan kita di satu alam yang baru. Bumi yang baru. Sebenarnya perjalanan kita di dunia ini adalah stesen yang ketiga yang kita telah lalui dalam hidup kita. Selepas dulunya kita dihidupkan di alam roh, kita turun seketika dalam alam rahim 9 bulan 10 hari dalam perut mak kita. Dunia ini stesen ketiga, kubur adalah stesen nombor 4, dan the next station selepas kubur adalah padang mahsyar. Menggambarkan apa itu mahsyar, Nabi besar kita Muhammad SAW beritahu ardun bayda afra. Bumi mahsyar di landscape dia, Masya Allah, pasir-pasir, Masya Allah, yang warna putih. Keputihan seperti tepung-tepung yang kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Yang paling hebat sekali disebut, laisa fiha ma'lamun li ahad. Laisa fiha ma'laman li ahad. Tidak ada petunjuk bahawasanya bumi ini dimiliki oleh sesiapa. Kalau di dunia ni, Masya Allah, kita berjalan di Kuala Lumpur ni, tuan-tuan, Masya Allah, hampir semua tanah telah dihuni dan dimiliki oleh orang. Ini tanah siapa? Ini tanah kerajaan. Ini tanah siapa? Ini tanah Datuk Sifulan. Ini tanah siapa? Ini tanah Tan Sri. Ini bagi balik kampung, ini tanah pusaka. Ini tanah kubur. Maknanya tanah ini dimiliki oleh orang. Tetapi hebatnya padang mahsyar, kita bukan sekadar tak ada tempat tinggal. Dekat dunia ni, semiskin-miskin manusia pun, kita boleh cakap, saya tinggal selai sepinggang saja. Saya duduk berbumbungkan langit. Orang kata, berlantaikan bumi, tapi kita masih ada tempat tinggal, tempat berteduh. Tapi padang mahsyar ni tidak dimiliki oleh sesiapa. Allah Ta'ala nak buktikan walaupun dunia ni, Malikul Mulk, raja segala raja adalah Allah. Dunia ni milik Allah, tapi Allah Ta'ala wariskan dunia ni kepada kerajaan-kerajaan tertentu untuk ditadbir, untuk sebagai ujian kepada kita, bahawasanya kita rasa ini tanah kita punya, ini harta kita punya. Tetapi nanti di padang mahsyar, ketika mana Allah Ta'ala bertanya kepada kita, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana pada hari itu
Hari ini orang yang memiliki berbagai-bagai benda. Hari ini kalau kita nak kata kita apa kedana pun, sekurang-kurangnya kita masih ada baju selai pinggang kita pakai. Nanti di hari kiamat, raja pun tidak ada pakaian. Raja pun tak ada tempat tinggal. Raja pun tak ada tempat berteduh. Orang biasa pun sama. Dibangkitkan dalam keadaan hufatan berkaki ayam. Uratan bertelanjangan. Ghurlan ghaira makhtun dalam keadaan belum berkhatan. Nak bagi tahu padang mahsyar adalah hak milik mutlak Allah Ta'ala. Tak ada milik siapa-siapa. Dan di hari itu Allah beritahu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana tidak ada lagi pemilikan seorang ke atas orang lain. Di dunia ni kita kata ini isteri kita punya. Ini harta kita punya. Kita boleh bagi harta kita pada orang lain. Hari itu seorang ayah. Wattaqu yawman la yajzi walidun an waladih. Seorang ayah pun tak boleh membalas apa-apa pada anak. Nak bagi syafaat untuk selamatkan anak, tak boleh, Masya Allah. Hebatnya bumi mahsyar ini. Waktu itu tak ada siapa pun memiliki walau sehelai kain untuk dia pakai. Dia tak memiliki walau sebatang payung untuk menutup kepala dia yang panas, Masya Allah. Tambahan waktu itu matahari didekatkan oleh Allah sedekat 1 mil di atas kepala. Cuma hanya senyap pada waktu itu matahari punya cahaya dihilangkan oleh Allah, tetapi kepanasan matahari dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bangkitlah manusia di padang mahsyar. Hebatnya Allah Taala ni tuan-tuan. Hebatnya gerunnya padang mahsyar ni. Hari ni kebanyakan kita orang kafir sangka lepas mati selesai. Sebab apa? Badan kita dah jadi hancur lebur, dah jadi debu. Tulang belulang kita dah hancur, macam mana disebut dalam surah Yasin, may yuhil azama wa hiya ramim. Siapa mampu menghidupkan kembali tulang yang dah reput, tulang yang dah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah jawab, wahai Muhammad, sampaikan berita ini kepada umat kamu yang ingkar, yang mengingkari kewujudan hari kiamat, yang mengingkari kewujudan padang mahsyar, perhimpunan di padang mahsyar, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat penting dalam hidup kita, yang mana Allah Ta'ala beritahu, qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Allah yang menghidupkan kamu buat kali pertama kali. Dulu kamu tak wujud tapi diwujudkan oleh Allah. Allah yang sama mampu untuk membangkitkan kamu di padang mahsyar ini. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Menciptakan kamu dan menghidupkan kembali kamu di padang mahsyar sama mudah di sisi Allah macam menghidupkan satu nyawa saja. Walaupun bilangan manusia ini trilion, banyaknya, Masya Allah. Hebatnya yang akan bangkit di padang mahsyar bukan manusia saja, tuan-tuan. Allah kumpulkan seluruh keturunan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Seluruh keturunan jin daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Seluruh binatang-binatang dihimpunkan oleh Allah. Dan yang paling ramai sekali para malaikat pun akan dihimpunkan di padang mahsyar oleh Allah Ta'ala. Bayangkan. Satu padang yang dipenuhi oleh manusia, jin, binatang, syaitan, malaikat, semua penuh kat padang tadi, tuan-tuan. Dan hebatnya Allah beritahu, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Jangan kita sangka bila kita mati terbakar. Ada setengah umat disanggup bangkar. Kerana disangka bila dibakar tadi dah hancur badan, Allah Ta'ala tak akan mampu untuk hidupkan balik untuk azab sesiapa. Ada orang sangka, Masya Allah, kalau kita mati lemas dalam laut, jenazah kita dimakan oleh ikan, macam mana Allah nak hidupkan balik kita nanti, Masya Allah. Persoalan ini bagi orang yang tak yakin pada hari kiamat kebesaran Allah, dia merasa mustahil bagi Allah nak hidupkan balik orang yang dah masuk dalam perut ikan, dah jadi najis dalam perut ikan. Orang yang mati menjadi abu, menjadi debu. Allah tak beritahu, aynama takunu, di mana pun kamu mati, dalam hutan, dalam laut, di udara, nahas udara, Allah telah akan datang ke semua sekali di padang mahsyar. Tak ada seorang boleh lari daripada perhimpunan di padang mahsyar. Tak ada siapa selamat. Hari ini syaitan tipu kita. Syaitan kata kalau kamu buat begini-begini, kamu mati, kamu selamat. Satu orang di zaman dulu dalam hadis ada sebut, dia ni pendosa besar sangat. Jadi kerana dia nak mati, dia takut dengan dosa tadi, dia pesan pada anak cucu dia nanti, bila abah mati, bakar jenazah abah ni dan campak abu ni ke dalam laut. Tapi ulama kata dibuat tu kerana takut pada Allah Ta'ala. Bagus juga. Walaupun dibuat benda yang salah.
akhirnya nanti Allah telah ampunkan dosa orang tersebut disebabkan ketakutan daripada Allah Ta'ala. Padahal Allah mampu untuk hidupkan balik. Nanti Allah cantumkan dalam surah Qiyamah, Allah beritahu pada kita, ayahsabul insan wa allan najma'a izamah. Manusia sangka kami tak akan mampu untuk himpunkan kembali tulang-tulang yang telah bercerai-berai ini. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk cantumkan kembali cop jari di hujung jari manusia ni. Kita orang Malaysia kenal cop jari ibu jari je. Tapi bila kita pergi Mekah, rupanya bukan cop jari yang disuruh kita letak, disuruh kita bubuh ni. Put your finger. Untuk di atas scanner tu. Letak. Rupanya sini pun ada identiti diri kita. Sini pun ada identiti diri kita. Hujung jari ni semua adalah merupakan identiti yang kekal. Lebih hebat daripada IC lagi. Nanti di hari kiamat cukup Allah Ta'ala hidupkan kita punya cop jari ni. Semua identiti kita akan dikenal pasti oleh Allah Ta'ala. Hari ni kita pergi ke Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran. Boboh je cop jari, semua rahsia kita keluar. Keturunan kita, bin siapa, anak siapa, negeri mana. Allah Ta'ala nanti cukup dengan cop jari ni. Rahsia kehidupan kita semua akan diceritakan oleh kulit-kulit kita di hadapan Allah Ta'ala. Tulang-tulang kita menceritakan, mulut kita dikunci oleh Allah Ta'ala untuk kita menjawab soalan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala akan bangkitkan kita, Masya Allah, yang Allah sebut dalam surah Yasin, kal ajdathi. Masya Allah, Allah Ta'ala akan bangkitkan kita di pada masar. Ada orang keluar daripada kubur macam belalang, tuan-tuan, macam kalkatu keluar daripada sarang. Bangkit daripada kubur, Masya Allah. Mula-mula sekali kubur yang akan merekah di pada masyar nanti adalah kuburnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW beritahu, ana awwalu man tanshaqu anhul ard. Kubur akulah yang mana akan pertama sekali merekah. Di celah rekan itulah Allah telah keluarkan jasad-jasad manusia yang dicantumkan oleh Allah telah belum bernyawa. Malaikat Israfil AS tiup sangkakala. Dengan sangkakala tadi maka keluarlah roh manusia masuk dalam hidung. Maka akhirnya Masya Allah bergeraklah seluruh anggota tubuh badan manusia yang tadinya tidak bernyawa, sekarang telah bernyawa, dibangkitkan di padang mahsyar. Ada orang gonyoh-gonyoh mata dia, tanya pada malaikat, ya wailana, celaka sungguh. Man ba'athana min marqadina, siapa yang ganggu tidur kami yang panjang ini? Malaikat jenguk ke muka di depan kita semua nanti, Tuan tahu ni hari apa ni? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman dalam Quran, cerita tentang hari mahsyar. Inilah dia, Tuan. Yang selama ini ramai orang mendustakannya, yang tak percaya pada hari mahsyar. In kanat illa sayhatan wahidatan, sekali tupan saja, fa idahum jami'un ladaina muhdarun, semuanya dihadirkan, diberdirikan, diperdirikan oleh para malaikat, bangun, berdiri untuk menuju ke padang mahsyar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 70,000 para malaikat di sekeliling kita dikerahkan untuk menjadi pengawal, untuk menghalau manusia menuju ke bumi mahsyar. Waktu itu Nabi SAW beritahu dalam keadaan kita bertelanjangan. Siti Aisyah radhiyallahu taala, isteri yang cerdik, dia kata, ya Rasulullah, adakah lelaki dan perempuan semuanya bertelanjangan? Nabi kata, ya. Habis itu bagaimana orang lelaki melihat aurat perempuan di padang mahsyar? Tidakkah perempuan akan rasa malu tidak berpakaian? Orang lelaki pula akan dilihat auratnya oleh orang perempuan. Hodoh sangat kita ni kalau tak ada baju, tuan-tuan. Manusia ni akan kelihatan terlalu hina kalau tidak berpakaian. Itulah keadaan yang Allah telah nak bangkitkan kita. Sebagaimana dulu kamu datang ke dunia telanjang bulat, begitulah nanti di padang mahsyar nanti. Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan bertelanjangan sebagaimana hari pertama kamu datang ke dunia. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kamu datang ke dunia berseorangan diri, kamu akan pulang ke alam akhirat. Tak ada kawan menemani perjalanan kamu, masing-masing bawa amalan sendiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Nabi SAW beritahu pada isteri kesayangan dia, wahai Aisyah, bayangan kehidupan di padang mahsyar terlalu dahsyat, terlalu perit, terlalu berat, terlalu sakit, terlalu lapar, terlalu panas, terlalu azab, terlalu seksa. Sehingga setiap orang tak sempat nak tengok urusan orang lain.
Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang risau tentang diri sendiri. Hari itu bangkitnya orang daripada kubur, yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawma idzin bibani. Semua orang terfikir azab sengsara di padang mahsyar, yang mana setiap orang akan ditahan oleh Allah Ta'ala untuk hidup di padang mahsyar selama 50,000 tahun lamanya. Dalam kepanasan, dalam kepedihan, dalam kelaparan, dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam kegelapan. Tambahan pula Masya Allah bagi orang yang deraka pada Allah, Allah beritahu man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan. Siapa yang di dunia ni berpaling daripada peringatan yang aku bagi nasihat tak nak dengar. Aku di dunia ni aku azab dia, aku bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan, dihasyarkan dia daripada mahsyar dalam keadaan buta matanya. Bahkan Allah telah sebut dalam ayat yang lain, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Ada orang kafir yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti tuan-tuan, dalam keadaan matanya buta, telinganya pekak, mulutnya bisu, dan mereka dipaksa berjalan dengan wajah mereka tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata jangan cemburu dengan kekayaan, kemuliaan orang kafir di dunia ni. Kamu tak tahu apa yang akan menimpa mereka di hari akhirat nanti. Orang kafir akan bangkit di padang mahsyar berjalan dengan wajah mereka. Sahabat Nabi kata, cannot imagine. Tak boleh faham macam mana manusia berjalan dengan wajah. Nabi kata Allah yang berkuasa menjadikan manusia mampu berjalan dengan kaki di dunia ni. Maka Allah yang sama mampu menjadikan orang yang tidak beriman pada Allah, mereka akan melesekkan muka mereka ke tanah. Masya Allah, mereka berjalan dengan wajah mereka. Bahkan mereka akan mengelak muka mereka daripada terkena batu, daripada terkena bukit, terkena duri, apabila mereka melihatnya, Masya Allah. Itu keadaan yang berlaku satu golongan, dibangkitkan dalam keadaan berjalan dengan wajah, Masya Allah. Orang mukmin yang bangkit di hari kiamat dalam keadaan melakukan dosa yang banyak, mereka ni akan menuju kepada mahsyar dengan berjalan kaki. Sementara orang mukmin yang berjalan di pada mahsyar, bangkit di pada mahsyar dalam keadaan beriman pada Allah, taat kepada Allah, maka mereka akan menaiki kenderaan unta tuan-tuan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Taala akan pisahkan wajah orang beriman. Orang beriman bangkit di pada mahsyar, wajah mereka wujuhun yauma idzin musfirah, wajah mereka bercahaya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana orang beriman, kesan daripada amal soleh yang dibuat di dunia ni, kesan wuduk, kesan Quran, kesan zikir, kesan mengaji, kesan dia sahabat dengan alim ulama, wajah dia akan putih bercahaya. Ada di antara mereka yang bercahaya seperti cahaya matahari. Ada di antara wajah orang beriman bercahaya seperti sinaran bulan. Ada wajah orang beriman yang bercahaya seperti cahaya bintang. Dan keluar daripada tubuh badan mereka bau yang sangat wangi, Masya Allah. Menandakan mereka ni orang yang bertuah di hari kiamat nanti. Sementara orang kafir ataupun orang yang ingkar pada Allah Ta'ala dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya hitam legam dan keluar bau busuk daripada tubuh badannya. Dia akan membaca doa ini, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Alangkah menyesalnya aku kerana aku di dunia dia terlalu banyak melanggar perintah-perintah Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Aku termasuk orang yang mempersendakan hari kiamat, tak percaya hari kiamat. Hari ini tuan-tuan, orang yang berani buat dosa adalah orang yang tak yakin pada hari kiamat. Kalaulah dia yakin pada hari kiamat, di mana pun dia berada, dia tak akan berani buat dosa. Sebab di mana pun kita berada, nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala beritahu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qala al-insanu ma laha, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi-bumi ini. Sebab itu ulama kata kenapa nanti di pada mahsyar Allah tukar bumi baru. Allah Ta'ala tak akan hisap kita di atas bumi yang sekarang ni. Sebab bumi ini penuh dengan kezaliman. Bumi penuh dengan dosa. Tak mungkin Allah Ta'ala akan mengadili, menghakimi kita. Tadi Imam baca alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala hakim yang terhandal, hakim yang terhebat? Tuan-tuan mulia, hakim ini dia tak akan mengadili kita di tempat maksiat. Sama macam mahkamah dunia. Bukan tempat orang bunuh orang tu kita nak hukum dia. Kita akan bawa dia dalam satu mahkamah, Masya Allah. Dan Allah jadikan bumi mahsyar di bumi yang begitu luas.
kita bukan diadili tempat kita bangkit daripada kubur. Kita diperintahkan oleh Allah bergerak menuju ke satu lokasi yang sebahagian ulama mengatakan lokasi itu sekarang berada di negeri Syam, masya-Allah. Itulah lokasi yang dipanggil Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar. Bumi Mahsyar nanti lokasinya di dunia ni seolah-olahnya mungkin bumi ini akan berkembang jadi besar, tetapi lokasi pusat untuk Allah telah mengadili adalah di bumi Syam, masya-Allah. Hadirin dan rahmati oleh Allah sekalian, bergeraklah manusia dengan amalan masing-masing. Masya Allah. Bergerak dengan amalan masing-masing. Ada orang jalan kaki, ada orang naik kenderaan, ada orang Masya Allah berjalan dengan wajah masing-masing, tetapi orang beriman pada hari itu Allah Ta'ala akan bagi mereka kemuliaan. Saat mereka mula melangkah, tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah beritahu yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtil anhar. Pada hari di mana kamu lihat orang beriman, saat dia berjalan, cahaya terang benderang di kiri kanan, di depan belakang, atas bawah, bercahaya dengan cahaya yang bergemerlapan, yang berkilauan, masya-Allah, cahaya, masya-Allah. Cahaya ini bukan datang daripada lampu, tuan-tuan. Cahaya ini datang daripada amalan yang kita buat di dunia ni. Hari ini kita tak nampak lagi manfaat ibadat yang kita buat, tuan-tuan. Kalaulah kita tahu betapa pentingnya amal ini, tuan-tuan. Amal inilah menjadi pencerah ataupun orang kata cahaya yang akan menerangi perjalanan kita yang begitu gelap, tuan-tuan. Alam akhirat begitu gelap, walaupun matahari satu jengkal di atas kepala kita. Saat kita nak berjalan, tuan-tuan, dengan kepanasan matahari tadi, semua orang nak lari daripada kepanasan, tapi tak boleh. Sehingga keluar peluh mengikut kadar dosa masing-masing. Dan air peluh itu lebih panas daripada minyak yang mendidih, tuan-tuan. Nabi beritahu ada orang yang kerana dosa dia di dunia ini tak sempat bertaubat pada Allah, kadar peluh dia naik separas buku lalinya, Masya Allah. Walaupun parah buku lali pun tetap tak selesa, tuan-tuan, nak berjalan. Dengan kalau kita berjalan dalam air panas, walaupun air minyak panas tu sampai buku lali pun tak boleh juga kita melepuh kaki kita, tuan-tuan. Ada orang nanti di hari kiamat diuji oleh Allah disebabkan dosa dia yang begitu banyak. Sekarang semua orang sayang dengan dosa, tuan-tuan. Kita ini sensitif kalau orang tegur kita buat dosa ni. Kita akan ada orang berasa hati bila kita tegur dia buat dosa, tuan-tuan. Dia kata aku sayang ni benda ni. Aku nak bawa dia masuk dalam kubur sekali dengan aku, Masya Allah. Nanti di hari kiamat baru menyesal. Semua orang, Masya Allah, Allah telah beritahu kalau boleh amadan ba'ida, antara dia dengan dosa tu dijauhkan sejauh timur dengan barat. Kalau boleh dosa dijauh daripada pandangan mata, tak nak tengok dosa. Tapi tuan-tuan, amalan yang kita buat di dunia lah akan menemani perjalanan kita, Masya Allah. Orang yang beriman ada cahaya. Orang yang tak beriman pada Allah, dia akan jalan sepak batu di padang mahsyar. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, perjalanan di padang mahsyar sangat berat dan sangat, Masya Allah, panjang perjalanan, sangat jauh, tuan-tuan. Dan lebih-lebih lagi, tidak ada payung untuk menerangi, menaungi kita. Kepanasan yang begitu dahsyat. Ada orang kata Nabi, dia peluh dia naik separas telinga sampai dia tenggelam dalam peluh dia, Masya Allah. Allah Ta'ala uji di padang mahsyar berbeza orang. Sementara orang beriman, Allah Ta'ala beritahu, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tak akan dikejutkan, Masya Allah. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna. Mereka yang kami takdirkan, mereka akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Ulaika anha mubadun. Mereka ni terselamat daripada segala ketakutan itu. Orang yang taat pada Allah, dihilang ketakutan di padang mahsyar. Orang yang deraka pada Allah, dia akan diuji oleh Allah dengan ketakutan. Allah bersumpah dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku dan demi kehebatan aku, la ajma'u fi abdi amnain wa khawfain. Aku tak akan himpunkan dalam hati mana-mana hamba aku ni dua perasaan takut dan dua perasaan gembira. In amantu fid dunya. Siapa yang di dunia ni aku bagi keamanan, aku bagi keseronokan, aku bagi kebahagiaan, hidup di dunia happy, tak pernah susah. Akhwaftuhu fil akhirah, aku akan gerunkan hatinya di hari kiamat nanti. Tetapi sebaliknya, siapa yang hidup di dunia dengan penuh ketakutan. Sebab itu ciri-ciri orang yang selamat masuk syurga di alam akhirat adalah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa saya berjaya pada hari ini? Saya hidup di dunia dengan penuh berhati-hati. Saya buat
Amalan sungguh-sungguh sebab saya tahu inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku pasti akan bertemu dengan hisab, sebab itu dia akan masya-Allah sentiasa menjaga diri dia. Sebab itu tuan-tuan dan rahmatullah, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala dia beritahu salasatun ahzanatni. Di dunia ni ada 3 benda yang bila mana aku teringat 3 benda ni, ahzanatni wa abkatni, menjadikan aku duka cita dan menyebabkan aku menangis teresak-esak. Ada 3 benda yang menyedihkan aku di dunia. Yang pertama dia kata firaqu Muhammadin wa hizbah. Detik yang paling berat di dunia adalah berpisah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini benda paling sedih bagi sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar, terutama orang Madinah. Sangat sedih berpisah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat dibayangkan. Jangan kata sahabat Nabi. Unta Nabi yang bernama Qaswa pun tuan-tuan, selepas Nabi wafat, disuruh makan, tak nak makan. Dia menangis, air mata keluar tak berhenti-berhenti sampai dia mati tuan-tuan. Ini seekor unta yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabat Nabi yang hari-hari tengok Nabi, makan sama dengan Nabi. Sebab itu sahabat Nabi kata dalam dunia ni kalau ada benda yang boleh menyedihkan kami, hanya 3 benda saja. Yang pertama, berpisah dengan baginda Muhammad SAW dan para sahabat. Yang kedua, dia beritahu wahaulil matla', ketakutan melihat lubang yang hari ini kita belum pernah tengok, lubang kubur, Masya Allah, yang sangat menakutkan. Hari ini kita bila sebut kubur, kita tak rasa apa-apa, perasaan bimbang. Orang Melayu ni kalau sebut kubur, dia takut hantu kubur. Kata jangan pergi kubur malam Jumaat, ada hantu. Kan? Kita pun tak faham macam mana kita telah rosakkan akidah anak cucu kita. Malam Jumaat tak boleh pergi kubur sebab ada hantu malam Jumaat. Sedangkan itulah malam bagus kita ziarah kubur. Tengah malam mengingatkan alam akhirat. Nabi selalu juga ziarah kubur pada waktu malam. Nabi ajar bukan takut hantu kubur, takut seksa kubur tu. Orang dalam kubur tu kalau Allah tunjukkan azab kubur kepada kita, tak ada siapa berani kebumikan jenazah. Tapi hari ini Allah kesian kat kita, Allah tutup mata kita, tak nampak azab kubur. Tak dengar bunyi orang meraung dalam kubur tu, jeritan itu kita tak dengar supaya Allah Ta'ala nak bagi kita tenang-tenang di dunia ni. Kalau tak, tuan-tuan tak boleh minum teh tarik dekat kedai mama sebelah ni. Kan? Nak minum macam mana dengar orang menjerit. Kan? Nak semayang dengar orang menjerit. Duduk dalam tandas dengar orang meraung. Tak boleh buat apa kita dekat dunia ni, nak kerja macam mana. Allah tutup telinga kita, tak bagi dengar. Kalau Allah bagi kita nampak, Rabbana absarna wa sami'na, waktu itu tuan-tuan, kami dah nampak, kami dah lihat, kami dah dengar, inna muqinun, kami dah yakin ya Allah. Kalau Allah buat gitu, penuh masjid kita insya-Allah. Kan? Kalau Allah Ta'ala buka semua tu, malam ni tak payah dakwah beria tuan-tuan, tak payah pergi rumah ke rumah, tak payah jemput. Dengar bunyi orang meraung je dalam kubur, semua penuh datang masjid, masya-Allah. Bukan sekadar bukan sekadar penuh masjid. Nabi kata, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu. Kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, kalian tengok apa yang aku nampak, kalian dengar apa yang aku dengar, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa, wala bakaitum katsiran, kamu akan banyak menangis dalam dunia ini. Wa ma taladzaztum bin nisa'i al furush, kamu tak akan lagi seronok dengan isteri kamu di atas hamparan tidur kamu. Wala kharajtum ila sa'udat, kamu akan lari ke dalam gua-gua, gunung-gunung di dunia ini, ke dalam hutan. Taj'aruna ilallah, kamu akan meraung memohon perlindungan pada Allah, selamatkan kami daripada kedahsyatan azab di alam akhirat, wahai Allah. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala menambah lagi 3 perkara yang mendukacitakan aku dan hingga akan menyebabkan aku menangis dengan teresak-esak. Apabila yang ketiga, aku mengenangkan satu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan wajib akan bersoal jawab dengan Allah Taala terhadap apa yang kita buat di dunia ni. Satu, bersoal jawab tentang nikmat yang Allah bagi dekat kita ni. Satu, nikmat mata. Satu lagi, nikmat penglihatan dengan mata ni. Mata yang cantik tu satu nikmat. Dapat melihat dengan mata, berapa banyak guna untuk ketaatan, berapa banyak guna mata untuk maksiat. Akan ditimbang oleh dan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, nak tanya soal tentang mulut.
Mulut, bibir yang cantik ni pun satu nikmat daripada Allah. Gigi yang cantik. Tapi bercakap, percakapan yang baik berapa banyak, bercakap benda sia-sia, maksiat, mencarut, maki hamun berapa banyak, semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu satu nikmat Allah nak tanya. Yang kedua nak tanya tentang ketaatan kita pada Allah. Ibadat kita yang Allah suruh kita buat ni, buat betul-betul ke buat main-main. Yang ketiga, nak kena jawab tentang dosa yang kita buat, dipertanggungjawabkan. Yang seterusnya, hadirin dan rahmati oleh Allah sekalian, Allah Ta'ala nak tanya kepada kita perkara-perkara yang melibatkan soalan yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, tak berganjak kaki seorang hamba selagi mana tak selesai menjawab 4 soalan. An umrihi fima afnahu. Kan? Dari tentang umur di mana kita habiskan 60 tahun di dunia ni, habis dekat mana? Ending hidup kita ni habis dekat mana? Kalau habis dekat padang bola, bukan tak kata tak bagus. Mungkin orang tu ahli sembahyang, kalau mati dekat padang bola pun alhamdulillah lah, tapi endingnya kurang baik. Sebab apa? Nanti di hari kiamat, bu'ithal insanu ala ma mata alaih. Manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam situasi mana dia mati. Kalau mati tengah main bola lah dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kalau mati tengah buat ihram, tengah buat haji, dia bangkitkan di padang mahsyar dengan bangun-bangun tidur dah ucap labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini menunjukkan dia berjaya mengakhiri hidup dia dengan talbiyah, tuan-tuan. Baru ni musim haji yang baru ni, yang lepas saya menunaikan haji pada hari pertama raya haji tu. Lepas kita melontar, tuan-tuan, balik-balik, saya tengok depan mata saya 2 jenazah terbujur kaku dalam keadaan sedang memakai ihram, masya-Allah. Satu jenazah orang Mesir, satu jenazah orang Afrika. Mati kerana strok haba. Terlalu panas cuaca, masya-Allah. Kita orang Malaysia untung pergi haji duduk dalam kemah aircon, tuan-tuan. Orang Afrika ni mana ada kemah dia. Duduk tengah panas, tuan-tuan. Kita bayangkan baru panas matahari dunia pun orang dah mati kena panas matahari dunia yang baru kepanasannya 50 darjah Celsius. Bayangkan panas matahari di padang mahsyar 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia ni. Kena matahari itu tak tahulah macam mana keadaan kita, masya-Allah. Tapi siapa yang dibangkitkan di padang mahsyar, siapa yang mati dalam keadaan sedang menunaikan umrah dan haji, dalam keadaan itulah dia bertalbiyah, masya-Allah. Orang mati syahid dibangkitkan di padang mahsyar, kata Nabi, dalam keadaan badan dia masih lagi berdarah, mengalir darah lagi, darah syuhada, masya-Allah. Warnanya warna darah tetapi baunya bau harum kasturi, masya-Allah. Orang yang di dunia ini pernah mengkhianati, pecah amanah, curi tanah orang, ambil harta barang-barang orang ramai, tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu, "Man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang pecah amanah terhadap barang yang diberikan amanah kepada dia, nanti digalungkan barang yang dicuri itu, tuan-tuan, di leher dia, masya-Allah. Orang semua tahu itu barang dicuri lah tu. Barang orang ramai, barang masyarakat. Dia ambil bawa balik ke rumah dia buat harta, masya-Allah. Itu semua. Kita jangan ingat semua selamat. Dekat dunia ni apa kita buat tak ada yang selamat. Dosa tidak terlepas, pahala pun tidak terlepas catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat baik sebesar zarah pun dia akan nampak pahala dia, kesan dia, manfaat dia. Dia akan dapat untungnya di hari kiamat. Siapa buat dosa sebesar zarah, jangan kita ingat dosa kecil. Dosa sebesar zarah pun kita akan takut. Kalau boleh dosa ni pun jangan dijauhkan daripada mata kita. Kita nak tengok pahala. Bila kita dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala nanti, tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala beritahu nak tanya 4 soalan tentang umur di mana habis. Yang kedua tentang zaman muda di mana kamu habiskan, masya-Allah. Bagi orang muda ni untung lagi lah. Boleh lagi kita perbaiki. Tapi bagi orang yang dah tua, yang pernah melalui zaman muda, tanpa taat kepada Allah, tak boleh buat apa-apa melainkan taubat dan qada, semayang, puasa, yang zakat, haji, yang kita telah terlepas, masya-Allah. Kena qada balik. Istighfar balik. Taubat balik. Bela balik. Repair balik. Sebelum mati ni boleh repair lagi. Dah mati tak boleh repair dah, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak tanya tentang soalan muda ni. Sebab muda ni satu nikmat yang besar. Satu kerim. Orang kata, dalam kehidupan manusia di zaman muda lah.
Tapi hari ini kebanyakannya Allah bagi zaman muda ni untuk supaya kita zaman muda tengah semangat nak buat baik. Patut dengan kekuatan yang kita ada ni kita boleh maksimumkan ketaatan pada Allah. Tapi syaitan tipu kita, relax lah bro, zaman muda lagi. Engkau muda lagi. Tunggu tua esok baru nak buat. Tua dah tak daya. Maknanya seumur hidup kita gagal nak bagi yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Sebab zaman muda kita tangguh-tangguhkan. Sahabat Nabi zaman muda lah diguna untuk agama Allah. Dalam peperangan Badar, tuan-tuan, 2 orang budak kecil. Umur 8-9 tahun bawa pedang. Dalam peperangan Badar. Tanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pakcik, tunjuk kat kami mana satu Abu Jahal. Orang Madinah, anak orang Madinah tak kenal Abu Jahal. Anak orang Mekah kenal itu Abu Jahal tu. Anak orang Madinah tak pernah tengok Abu Jahal. Pakcik tolong tunjuk. Budak kecil bawa pedang berlari atas pasir. Nak bunuh Abu Jahal. Ini anak muda zaman Nabi SAW. Budak-budak kecil zaman Nabi. Anak muda zaman kita buat apa? Tuan-tuan, sedangkan kemudahan ini satu nikmat yang paling besar yang Allah bagi dekat kita. Dan keremajaan kita, kemudahan kita ni yang sepatutnya kita guna untuk agama Allah, untuk taat pada Allah, ditipu oleh syaitan, digunakan untuk tujuan deraka pada Allah. Soalan nombor 2. Kita nak menghadap Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila dicerita ayat, diturunkan ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana manusia akan berdiri depan Allah Ta'ala. Sahabat bila dipaham ayat ni, dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa mampu nak berdiri depan Allah? Kalau hari ni tuan-tuan kita ada salah dengan raja, raja panggil kita menghadap dia dekat istana. Sebenarnya masa nak berjalan tu pelutut dah nak jatuh dah tuan-tuan. Masuk pintu pagar istana tu pun dah luruh dah jantung kita ni. Apatah lagi kita nak menghadap Allah Ta'ala pada hari tu. Kata ulama, Allah tunjukkan kemurkaan dia pada hamba dia. Allah nak tunjuk yang dia ni Malik Yaumiddin, raja yang berkuasa pada hari akhirat. Hari akhirat ni dipanggil Hadha Yaumuddin. Ini hari pembalasan. Hadha Yaumul Fasli. Hari ini hari keputusan. Hadha Yaumul Jam'i. Ini hari perhimpunan. Hadha Yaumul Hasyr. Hari perhimpunan. Banyak nama hari kiamat. Yaumut Tanad. Hari orang saling berpanggil-panggilan, siapa nak tolong saya. Hari itu kita nampak wajah insan kesayangan kita, nampak muka mak, nampak muka ayah. Kalau dekat dunia kita tengah kesempitan, mesti terbayang wajah ayah dan ibu. Tapi di hari kiamat tengah susah, kita tak nak pandang muka mak kita, takut mak kita nak tumpang pahala kita. Kita akan lari yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana setiap orang lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi wa abih, lari daripada ibu dan ayah dia. Wa sahibati wa akhi, lari daripada isteri dan adik-beradik dia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, hari itu semua orang sibuk dengan diri masing-masing. Ya Allah, tolong selamatkan aku ya Allah. Yawaddul mujrimu, orang yang balik bawa dosa yang banyak di hadapan Allah, lau yaftadi min azab yaumi idzin bibani, kalau azab neraka pada hari ini dapat ditebuh dengan anak-anak aku ya Allah, tolong campak semua anak-anak aku ke dalam neraka Allah Ta'ala. Wa sahibati wa akhi, campakkan isteri aku, campakkan adik-beradik aku. Wa fasilati allati tuwih, kabilah bangsa keturunan yang di dunia selalu kalau kita buat silap, keturunan kita akan support kita, akan syafaat kita. Keturunan kabilah ni kalau dekat negara Arab, siapa buat salah, kabilah dia akan minta kerajaan selepaskan dia. Dia bunuh orang pun boleh dilepaskan kalau kabilah minta tolong. Tapi di hari kiamat, orang tengok azab neraka, kalau perlu campak kabilah saya satu, kabilah saya campak semua dan neraka ya Allah. Wa man fil ardi jami'an, kalau perlu lempar seluruh manusia di atas muka bumi di keliling aku ni Allah, lemparkan semua manusia dan neraka. Thumma yunjih, tetapi tolong selamatkan saya seorang. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala selalu beritahu dalam ucapan dia, seandainya diumumkan di hari kiamat semua manusia masuk neraka melainkan seorang masuk syurga, aku berharap yang seorang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sebaliknya kalau diumumkan di hari kiamat nanti semua orang masuk syurga melainkan satu orang, aku tetap bimbang yang seorang itu adalah namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini ketakutan para sahabat. Sahabat Nabi ni kadang-kadang dalam salat tahajud, pernah satu malam Sayyidina Abdullah bin Rawahah menangis dalam salat tahajud dengan teresak-esak. Kita hari ni menangis kerana duit tak ada tuan-tuan. Lepas semayang doa menangis sebab apa? Duit dah tak ada ni dalam simpanan, nak bagi makan anak bini, nak beli pampers anak tak cukup. Itu tangisan kita terhadap kekurangan dunia kita tuan-tuan.
Sahabat Nabi menangis sampai tangisan dia tadi menyebabkan isteri dia terbangun. Dan isteri pun ambil wuduk, semayang tahajud sebelah dia, isteri pun berdoa dengan dia dan isteri pun menangis sekali. Habis dia berdoa, Masya Allah, isteri tanya, abang menangis kenapa tadi? Dia kata, abang menangis kerana abang teringat bila mana malaikat beritahu, Masya Allah. Sebab dalam Quran Allah telah beritahu, waqifuhum innahum mas'ulun. Mereka ni semua nak bergerak masuk ke syurga semua dah. Tapi tahan mereka dulu. Kerana semua tiap-tiap orang di kalangan mereka tak akan terlepas daripada pertanyaan daripada Allah Ta'ala. Kita hari ini ingat, insya Allah Allah telah akan tanya kita. Tapi mungkin simple sudahlah interviewnya, Masya Allah. Kita ingat insya Allah Allah telah akan hisap kita dengan hisap yang simple, Masya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi yang tak pernah buat dosa dan silap, tuan-tuan. Yang tak pernah kurang dalam ibadat pada Allah pun, Nabi minta dalam semayang dia, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisapkan aku dengan hisap yang mudah, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Nabi merayu pada Allah Ta'ala. Padahal Nabi tu confirm dah masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Tapi Nabi nak ajar kita, jangan pernah ada sesiapa pun yang rasa selamat dalam akhirat. Malam akhir bulan Ramadan, Nabi kejut Fatimah, wahai Fatimah, jangan kerana mentang-mentang kamu anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu rasa selamat, kamu rasa puas hati, bangun sembahyang tahajud, Abah tak boleh selamatkan kamu di hari kiamat nanti. Fa inni la amliku laki min Allah syai'an. Abah tak memiliki apa-apa kehebatan, apa-apa kelebihan untuk selamatkan kamu walaupun kamu anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti semua manusia menggigil ketakutan nak menghadap Allah. Tunggu saja pun dah bertahun-tahun, tuan-tuan. Allah Ta'ala belum buat keputusan untuk memulakan hisab. Bahkan waktu itu Allah tak nak bercakap dengan manusia. Allah tak nak pandang manusia, Masya Allah. Manusia sangat takut. Nabi pun tak berani. Semua Nabi-Nabi bila minta tolong beritahu Allah mulakan hisab. Semua Nabi-Nabi kata, lastulaha, aku tak layak nak jumpa dengan Allah. Tak berani. Semua kami ada salah dan silap. Nabi Muhammad SAW merayu pada Allah, akhirnya Allah telah perkenankan. Nabi sujud daripada Allah, minta Allah telah segerakan hisab. Kerana umat aku dalam ketakutan, umat aku dalam kebimbangan, umat aku dalam kelaparan, umat aku dalam keletihan, umat aku sedang menangis, Ya Allah. Dan engkau telah berjanji pada aku, Ya Allah, dari dunia dahulu, aku buat keputusan, semua Nabi-Nabi telah gunakan doa yang paling mustajab untuk hancurkan umat dia di dunia. Tapi aku simpan doa ini untuk umat aku di hari kiamat. Dan aku berjanji kau akan kabulkan permintaan aku, Ya Allah. Hari itu dengan berkat syafaat Nabi SAW, Allah beritahu kepada Muhammad SAW, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Wasal tu'ata, minta apa saja permohonan yang kamu nak minta. Washfa' tu syafa', pilih siapa yang kamu nak bagi syafaat. Hari ini syafaat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata, baiklah. Tapi sebelum aku nak hisap umat kamu, Allah Ta'ala akan hisap binatang-binatang terlebih dahulu, Masya Allah. Wa idzal wuhush husyrat, apabila binatang-binatang buas dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Kita tengok National Geography, singa makan jirafah, singa kacau itu, citah makan ini. Kita ingat tak ada apa-apa. Sebenarnya ada apa-apa, tuan-tuan. Di hari kiamat nanti semua binatang yang pernah menyakiti kawan dia, pernah tendang kawan dia, pernah tanduk kawan dia, pernah makan kawan dia, tuan-tuan, semuanya akan dihisap oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala, diqisaskan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Siapa tanduk, dia akan dibalas kena tanduk balik. Siapa pernah gigit, dia akan digigit balik. Siapa pernah makan, dia akan dimakan balik. Kalau binatang pun tak lepas manusia, macam mana, tuan-tuan? Hari ini kita ingat kita bunuh semut mudah-mudah, tuan-tuan. Masya Allah. Masuk dalam tandas rumah kita, tengok semut banyak, ambil air, boom. Kita pun, Masya Allah, tak ada masalah. Sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita faham tentang hisab, kita buat gitu dekat dia, nanti di hari kiamat, Masya Allah, lebih-lebih lagi orang yang sombong. Sebab tu jangan sombong, tuan-tuan. Orang sombong nanti di hari kiamat, dia dijadikan oleh Allah kecil. Sebab dekat dunia dia membesarkan diri dia. Hari kiamat nanti Allah jadikan orang sombong kecil macam semut. Orang berjalan di padang mahsyar tak nampak dia, pijak dia, tuan-tuan. Orang yang makan riba, tuan-tuan, dijadikan oleh Allah jambatan untuk keluarga Fir'aun, dan Fir'aun sendiri nak masuk ke neraka, pijak atas perut orang yang makan riba, tuan-tuan. Hari ini, sebab itulah hari ini kita jangan kena rasa takut dengan dosa ni, tuan-tuan. Jangan rasa sayang dengan dosa, boleh bertaubat. Kena sekarang kena lepaskan diri daripada dosa.
Kalau tak nanti di hari kiamat, kita nak berjalan, dosa tu ikut dengan kita sekali tuan-tuan. Menghadap Allah Ta'ala. Selepas Allah Ta'ala hisap semua, ambil qisas daripada binatang-binatang, Allah Ta'ala firman pada binatang-binatang ini, yaqul apa? Allah beritahu kunu turaba. Jadilah kamu semua jadi debu. Hari itu, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari di mana semua orang dah melihat apa yang tangan dia, amalan yang lahir daripada tangan dia, apa yang telah diusahakan, telah nampak depan mata dia. Hari ini amalan kita tak nampak. Sembahyang, puasa, zakat, haji ni kita tak nampak di mana bendanya. Kita ingat tak ada apa-apa. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan letakkan amalan kita ni ada bentuknya, Masya Allah. Surah Baqarah ada bentuknya, Masya Allah. Surah Ali Imran datang seperti burung yang bersayap, tuan-tuan. Allah telah zahirkan. Ini amal-amal yang kita buat dekat dunia dulu, Masya Allah. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari itu orang kafir bila tengok binatang jadi debu, orang kafir kata, kami hari ini buta, kami hari ini pekak, kami hari ini tuli. Lepas tu Allah Ta'ala seksa kami berjalan dengan wajah, dan kami pula tenggelam dalam peluh pula. Kalau kami jadi debu di dunia dulu lebih baik, Masya Allah. Hari ini ungkapan ini tak pernah keluar daripada mulut kita, tuan-tuan. Anak-anak kita pun tak pernah cakap, alangkah baiknya kalau saya menjadi sebatang pokok yang ditebang menjadi bahan bakaran manusia. Pernah tak kita cakap macam tu, tuan-tuan? Tak pernah terfikir pun nak cakap. Tetapi di mulut Nabi, di mulut para sahabat yang besar-besar seperti Abu Bakar, Umar, kadang-kadang mereka cakap, alangkah baiknya kalau aku merupakan selai bulu di badan orang beriman. Jadi bulu pun tak apa. Alangkah baik kalau aku jadi selai rumput yang dimakan oleh binatang. Alangkah baik kalau aku jadi sebatang pokok yang ditebang oleh manusia. Sebab apa? Jadi benda-benda ni tak perlu takut akan hisab. Tak perlu takut akan pertanyaan. Tak perlu risau dah. Ini risau yang panjang. Risau dekat dunia ni, risau yang pendek, ada dia punya kesudahan dia. Takut-takut, lepas tu Allah bagi tenteram balik. Tapi ketakutan di pada masa ni berterusan. Selagi tak masuk syurga, selagi itulah tak tenteram. Abdullah bin Rawah tadi menangis sebab apa? Dia kata bimbang bila mana Allah perintahkan abang melintah titian siratal mustaqim. Yang mana titian siratal mustaqim itu lebih halus daripada selai rambut dan lebih tajam daripada bilah pedang. Waktu itu abang tak tahu abang selamat menyeberangi ke seberang sana atau tidak. Itu yang menyebabkan Abdullah bin Rawah menangis sepanjang malam. Hari ini ada tak sikit di hati kita kerisauan, kebimbangan, ketakutan tadi, tuan-tuan? Hari ini kita rasa relax. Tak rasa bimbang, tak rasa takut. Sebab apa? Cerita akhirat ni kita jarang dengar, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni hari-hari dengar cerita ni. Sampai Hanzalah, bila dia dengar duduk dalam majlis Nabi, dia kata, aku terasa seakan-akan syurga neraka depan mata dah. Cuma bila balik ke rumah baru lupa. Lupa tengok wajah anak bini, terlupa. Dia keluar daripada rumah, dia kata, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Abu Bakar kata, mana mungkin orang seperti Hanzalah munafik? Kamu ni mukmin yang sejati. Kenapa kamu mengaku kamu munafik? Dia kata, tadi sewaktu kita semua duduk dalam majlis Nabi, Nabi cerita akhirat, syurga neraka pada masa, kita terasa seakan-akan kita berada di sana. Bila balik ke rumah, Masya Allah, tengok muka anak bini, buka feed TV, Masya Allah, buka handphone, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, habis semua lupa akhirat. Duduk dalam majlis ilmu, ingat sekejap, risau sekejap, takut sekejap. Sahabat Nabi, kalau Nabi cerita, tuan-tuan, terasa seakan-akan sedang berada di alam itu, tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itu sahabat Nabi, Masya Allah, iman mereka sangat kuat. Bahkan di awal-awal Islam, Nabi banyak cerita akhirat berbanding dengan cerita benda lain. Sebab itu surah-surah Makkiyah, surah-surah Makkah ni, yang turun di kota Makkah, semua pendek-pendek. Surah lazim tu. Kebanyakannya cerita hari kiamat. Sebab itu sahabat Nabi ni dah bermula Islam mereka, dah dicerita tentang hari kiamat. Sebab itulah tuan-tuan, anak-anak orang Islam pun kadang-kadang tuan-tuan, dia tengok mak dia masak, mak dia bubuh kayu kecil, lupa kepada bubuh kayu besar. Anak menangis, Masya Allah. Anak orang Islam besar-besar ni menangis. Tengok mak masak. Bila orang tanya kenapa, mak dia tanya kenapa, abang menangis. Dia kata, abang teringat agak-agaknya beginilah keadaannya di hari kiamat nanti.
Bila mana Allah nak menyalakan api neraka, sebagaimana di dunia ni, mak bubuh kayu kecil dulu baru bubuh kayu besar. Agak-agaknya nanti di hari kiamat sebelum Allah panaskan api neraka, Allah bubuh kanak-kanak dulu sebelum Allah Ta'ala campak orang tua. Ini fikir budak kecil, walaupun benda itu tak betul. Nanti di hari kiamat, semua manusia ni sebaya, seumur belaka. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulakan penciptaan setiap orang manusia, begitulah dalam keadaan itu kami akan bangkitkan mereka di padang mahsyar. Walau Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semua dalam keadaan begitu, tuan-tuan, Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmatillah, setelah Allah Ta'ala hisab binatang-binatang dan semua binatang dah jadi debu, waktu itulah Allah Ta'ala jemput umat Muhammad SAW akan diadili oleh Allah Ta'ala. Nama saya, giliran saya jatuh ke nombor berapa bilion tak tahu. Tapi selagi tak habis, umat Nabi Muhammad ni 500 tahun tempohnya untuk penghisaban umat Nabi Muhammad SAW setengah hari, tuan-tuan. Nak menunggu tu. Kalau menunggu atas kursi tak apa. Menunggu dalam aircon tu masih okey lagi. Masih mendingan kata orang Indonesia tu, tuan-tuan. Masih mendingan, Pak. Tapi kalau menunggu sambil berdiri, tuan-tuan, dalam panas dan tak ada sikit pun nak kata nak makan sikit-sikit, tak ada. Melainkan orang beriman yang waktu itu Allah telah letakkan mereka ni 7 golongan di bawah naungan arsy ilahi. Sebelum Allah mulakan hisab, Allah jemput para Nabi duduk di bawah naungan arsy. Yang arsy Allah Ta'ala itu sangat besar, tuan-tuan. Diletakkan di bawahnya, Masya Allah, mimbar-mimbar daripada permata. Dan atas timbunan-timbunan kasturi. Ada kasturi hitam, ada kasturi kuning, tuan-tuan. Nabi-Nabi duduk di atas mimbar masing-masing dengan kemuliaan mereka. Allah beri pakaian pada mereka. Allah bagi minuman dan makanan sikit pada mereka. Yang ringan-ringan, tuan-tuan. Masya Allah. Dan waktu itu, tuan-tuan, Allah jemput pula, Masya Allah, di manakah para a'imah, para alim ulama duduk di belakang para Nabi. Orang mati syahid di belakang para Nabi. Di manakah para muazzin dijemput untuk duduk mengambil kerusi masing-masing. Sekarang ni dalam majlis-majlis besar-besar, tuan-tuan, kalau kita pergi kat belakang kerusi tu ada nama kita, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita rasa cukup best lah majlis hari ni. Sebab apa? Kita diraikan. Pada kerusi tu ada nama kita. Bayangkan di bawah teduhan arsy Allah Ta'ala, kalau tercatat nama Tuan Haji Musa pada kursi itu, tuan-tuan, Masya Allah. Betapa bangganya kita, Masya Allah. I'm very proud. Nama saya ada pada kursi itu, Masya Allah. Bayangkan kalau nama kita ada kat situ. Allah Ta'ala jemput. Di manakah orang yang berkasih sayang di dunia semata-mata kerana aku? Hari ini aku tempatkan kalian di bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Di manakah imam yang adil? Imamun adilun. Pemimpin yang adil duduk di bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Remaja yang membesar dalam keadaan taat kepada Allah, jemput, mari duduk sini. Yang ketiga, lelaki yang bagi sumbangan, sedekah. Tangan kanan tak tahu, tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan dia sedekahkan. Yang keempat, anak muda yang mana hati sanubarinya sangat dekat dengan masjid, rindu pada masjid, selalu datang ke masjid. Ambil tempat kamu di bawah naungan arsy. Tak perlu panas-panas macam orang lain. Allah jamu kita sejuk macam duduk bawah aircon, tuan-tuan. Allahu Akbar. Selepas duduk bawah terik matahari dengan peluh yang banyak, dapat duduk bawah tu, tuan-tuan, Allahu Akbar, leganya. Orang yang tak dapat duduk di bawah itu sangat menyesal. Sangat cemburu, tuan-tuan. Yang kelima, Masya Allah, anak muda yang mana, Masya Allah, mereka berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, lelaki yang sibuk menangis terhadap dosa dia. Di tengah malam sampai mengalir air mata dia. Dia mengatakan, Ya Allah, aku takut pada Allah. Ingat pada Allah, bersunyi diri sampai mengalir air mata dia. Yang ketujuh, anak muda yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik. Ditolak perzinaan tadi. Dia mengatakan, Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Allah jemput semua mereka duduk di bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Orang yang banyak berzikir pada Allah di dunia ni. Nabi SAW beritahu apa? La yab'atannallahu ta'ala yawmal qiyamati aqwaman. Pasti dan pasti di hari kiamat Allah telah akan bangkitkan satu kaum, berbagai kaum. Ala manabiril lu'lu', di atas mimbar-mimbar yang diperbuat daripada intan permata. Fi wujuhihimun nur, terpancar di wajah mereka cahaya. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada, mereka akan dicemburui oleh orang yang mati syahid dan para nabi. Nabi tak kenal diorang, tapi Nabi tengok muka diorang ni bercahaya, Nabi pun rasa cemburu dan iri hati. Padahal Nabi nak cemburu apa? Wajah diorang paling cantik, wajah mereka paling bercahaya, tapi Nabi pun cemburu, orang mati syahid pun cemburu. Ni geng mana ni?
Siapa dia orang ni? Geng mana ni? Nabi mana ni? Insya-Allah. Laisu bi anbiya wala syuhada, sedangkan mereka bukan nabi, bukan orang mati syahid. Seorang Arab Badui bangun depan Nabi. Kadang-kadang orang Arab Badui ni dia betul-betul tapi bagus juga. Dia tanya soalan, "Ya Rasulullah, sifhum lana na'rifum ya Rasulullah." Ceritakan kepada kami ya Rasulullah, siapakah mereka itu dan apakah amalan mereka di dunia ya Rasulullah, yang menyebabkan mereka dapat wajah yang bercahaya, menyebabkan Nabi-Nabi cemburu dengan mereka, orang mati syahid cemburu dengan mereka. Nabi jawab, "Humul mutahabbuna fillah." Mereka adalah umat aku yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Hari ini akhir zaman, perasaan sayang kerana Allah ni dah hilang di antara masyarakat kita, tuan-tuan. Pada bangsa Melayu ni bangsa yang berkasih sayang, tuan-tuan, bukan bangsa suka berkelahi. Kita bangsa yang suka berkasih sayang, tapi hari ini disebabkan harta, kuasa, pangkat, darjat, kita berpisah, kita bercerai-berai, kita bergaduh, kita berkelahi. Sedangkan nikmat yang paling besar dalam dunia ni, kasih sayang kerana Allah. Mereka datang daripada tempat yang berbeza-beza, kabilah yang berbeza-beza, mereka duduk di satu tempat semata-mata untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, selepas semua orang dah dapat tempat masing-masing, adapun orang kafir, masya-Allah, begitu sekali teruk keadaan mereka di padang mahsyar sehingga Nabi sebut dalam hadis, kerak tekak mereka menjadi begitu kering, tak minum air 50,000 tahun, tuan-tuan. Sampai dalam hadis tersebut bunyi suara mereka, rain hidup jumpa rain mati. Tuan-tuan cuba bunyikan. Dah. Kalau saya ceramah dapat juga minum air sikit, tuan-tuan. Kalau tengah kering tekak. Tapi dibayangkan 50,000 tahun tanpa mandi, tanpa rehat, tanpa tidur, tanpa baring, tanpa teduhan, tanpa minuman, tanpa makanan. Allahu Akbar. Tak ada angin sikit pun. Yang ada hanyalah kepanasan. Allah Ta'ala seksa mereka. Sebab itu hari itu orang kafir belum masuk neraka dah menyesal, tuan-tuan. Masuk neraka lagi menyesal. Belum masuk neraka dah menyesal. Sebab itu Nabi beritahu apa dalam hadis? Jangan pernah cemburu dengan dosa yang dilakukan oleh ahli maksiat. Jangan pernah cemburu dengan para pendosa ni. Geram betul aku tengok dia tu. Cemburu betul aku tengok dia. Makin banyak buat dosa, makin kaya dia. Kan? Makin dia buat dosa, makin banyak Allah bagi kemewahan pada dia. Jangan cemburu. Sebab apa? Kamu tak tahu apa azab yang sedang menanti mereka di padang mahsyar nanti. Bila tengok di padang mahsyar baru kita, ya Allah, bertuahnya aku. Mujurlah jadi AJK masjid dekat masjid dunia dulu, ya Allah. Mujurlah jadi tok imam. Mujurlah Allah pilih belajar sekolah pondok dulu. Mujurlah Allah pilih kita belajar tahfiz. Mujurlah Allah pilih kita jadi orang dakwah, jadi pendakwah. Mujurlah Allah pilih kita jadi ahli ibadat, jadi ahli ilmu. Kalaulah Allah Ta'ala tak kesian dekat kita, tuan-tuan, Allah bagi kita kekayaan yang menyebabkan kita lupa pada Allah. Di dunia 60 tahun kita seronok, tapi di padang mahsyar 50,000 tahun kita menderita. Belum lagi masuk neraka. Nanti di hari kiamat, orang kafir cakap apa ke Allah? Ya Allah, kalau begini panahnya peluh ni, lebih baik limpah kami sekarang dalam neraka. Dia tak tahu neraka itu lagi panas, tuan-tuan. Hari ni tak tahu lagi macam kita lah. Kita ingat nanti esok insya-Allah ada orang cakap dengan saya, "Ustaz, kerja syaitan ni dia bagi apa? Kita putus asa." Kadang-kadang pendosa dia cakap apa kat kita? "Kak Ustaz, saya ni terlalu banyak dosa, Ustaz. Saya rasa kalau neraka tu ada lebih dalam daripada neraka yang ketujuh, neraka Hawiyah, mungkin Allah campak saya lagi dalam lagi." Syaitan ni dia tunjuk kat kita neraka tu macam best. Sebab itu ditunjuk dekat budak-budak yang terlibat dengan dunia-dunia muzik ni. Dianggap hell tu satu benda yang seronok. Hell, dia kata kan. Neraka. Kan? Dia ingat neraka tu seronok. Saya pernah dakwah seorang Cina ajak masuk Islam. Dia kata, "Ustaz, biarlah saya masuk neraka." Kan? Kalau semua orang masuk syurga, siapa nak teman ahli neraka, dia kata. Sebab dia anggap neraka tu macam kita ni kat sini. Tapi kalau dipaham, neraka tu duduk dalam api siang dan malam, pagi, petang, siang, malam, duduk dalam neraka dalam panas, tuan-tuan. Kalau dekat dunia ni, 5 minit duduk bawah matahari pun kita lari. Kalau macam pakcik-pakcik yang tua ni, alhamdulillah lah, kita anak kampung. Dah biasa dah dulu kecil-kecil tak pakai kipas. Tidur tak pakai aircon. Ini pun dah tua-tua pakai aircon balik dah. Anak kita yang memang lahir dalam aircon ni, tuan-tuan, kena panas sikit pun tak daya dah. Apatah lagi nak kena panas matahari yang begitu panas sekali, tuan-tuan. Menggelegak otak ni. Kena panas matahari. Kering air dalam badan.
Nak kata demam, orang kena panas tuan-tuan. Kalau duduk lama bawah matahari boleh demam panas. Dekat padang mahsyar bukan lagi demam panas lah tuan-tuan. Demam, pening kepala, sakit perut, sakit kepala, semua ada. Kan, berdiri lama pula tu. Dan tuan-tuan rahmati Allah, Allah panggil seorang-seorang sampai kita berdiri masuk dalam kandang mahkamah Allah Ta'ala. Sebelum Allah nak tanya apa-apa, malaikat akan layangkan 99 buah buku catatan amal di hadapan kita tuan-tuan. Luasnya seluas saujana mata memandang. Ala maddil basar. Sebelum aku nak tanya apa-apa soalan ini, buku-buku kamu tahu? Bukan buku orang lain, buku awak ya. Nama awak pun ada kat situ. Ini your books. Sebelum nak tanya apa-apa soalan, awak baca dulu amalan awak di dunia. Dan dia punya bentuk fizikal amalan, amal soleh yang kita sedekah tadi, infak Ramadan, dia hadir di hadapan kita. Ini bentuk dia, fizikal dia. Sedekah ada fizikalnya, Quran ada fizikalnya, ada bentuk dia tuan-tuan. Sekarang tak ada bentuk lagi, nanti dia datang dengan bentuk. Tengok tak tinggi mana pun pahala kita, kan? Nak timbang mesti kena berat pahala daripada dosa. Bila tengok belah sini, Masya Allah, dosa bertimbun tinggi, Masya Allah. Fizikal dosa pun ada. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa minum arak, dosa deraka pada mak ayah, dosa tipu isteri, semua ada kat situ. Masya Allah. Semua ada. Sedangkan Allah kata, faman thaqulat mawazinu, siapa yang berat neraca timbangan amal soleh dia, tuan-tuan, fa fi 'aisyatir radhiyah, dia akan dapat kehidupan yang diridai. Siapa yang berat dosa dia, fa ummuhu hawiyah. Masya Allah, tempat tinggal dia adalah neraka hawiyah. Tapi sebelum saya terlupa tadi, sebenarnya sebelum Allah nak hisap, Allah perintahkan malaikat pergi ambil neraka dulu, bawa ke padang mahsyar, Masya Allah. Supaya hisap tadi lebih real, Masya Allah. Kan? Maknanya salah jawab tu lempar dalam neraka. Bukan ada bercakap dunia ni, ada mahkamah rayuan, boleh merayu lagi. Ada mahkamah persekutuan, 11 lagi belum terbukti kesalahan. Hari ni terus bukti kesalahan terus. Jadi tuan-tuan, nak bawa neraka tu tuan-tuan, jaraknya beratus-ratus tahun daripada lokasi dia tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada tangan Jibril AS, Masya Allah, 1000 utas tali belati untuk ikat dinding-dinding neraka ni, untuk tarik bawa ke padang mahsyar tuan-tuan. Dan setiap utas tali belati itu memerlukan kekuatan 70,000 malaikat untuk tarik neraka. Dan neraka Jahannam ini sebelum sampai ke lokasi itu, dia beritahu, ilayya ahli, ilayya ahli. Serahkan sekarang juga penghuni aku pada aku. Aku dah tak sabar nak bakar mereka. 100 tahun sebelum sampai neraka ke lokasi mahsyar tuan-tuan, Nabi-Nabi yang mendengar bunyi ngauman neraka tadi tuan-tuan. Neraka ni ada ngauman di dalam Quran. Allah telah beritahu, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bunyi tengkingan neraka ni sangat garang, sangat backing tuan-tuan. Neraka ni garang, lebih garang daripada singa yang garang, bengis. Dan malaikat Malik Zabaniyah tu pun tak pernah senyum. Tengok muka malaikat Malik Zabaniyah, penjaga neraka pun satu azab dah tuan-tuan. Tengok neraka pun satu azab, belum dibakar lagi. Tengok baru pun dah seksa dah. Bila dengar suara neraka, tuan-tuan, 100 tahun sebelum sampai ke lokasi itu, hari itu tuan-tuan, para nabi, para malaikat berlutut tuan-tuan, memohon perlindungan pada Allah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan kami semua daripada api neraka, ya Allah. Nabi pun hari itu ketar tuan-tuan. Apatah lagi kita yang berdosa ni tuan-tuan, yang memang bahan bakaran pendosa adalah api neraka. Pendosa ni akan jadi bahan bakar. Kullama nadijat juludhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah Ta'ala cerita tentang neraka ni tuan-tuan. Ahli neraka setiap kali dibakar, rentung, jadi arang, kami tukarkan daging baru, kulit baru supaya mereka rasa azab. Nak gambarkan dahsyatnya neraka ni. Yauma dakhulul jahannam halim talati. Pada hari kami tanya pada neraka Jahannam, dah kenyang belum? Semua penghuni neraka dah campak dalam neraka. Allah tanya neraka, dah kenyang belum? Neraka tanya, hal mim mazid. Kalau kita ni ada nasi tambah lagi tak, wahai Allah? Pada seluruh manusia, jin, syaitan semua dah masuk dalam neraka. Neraka kata lapar lagi tuan-tuan. Satu hari Nabi gambarkan pada kita tuan-tuan. Satu hari neraka ni merayu pada Allah, tolong ringankan sikit kepanasan dalam badan aku, ya Allah. Sebab apa? Akalat ba'dhi ba'dan. Api neraka dah saling bakar-membakar antara satu dengan yang lain. Nabi kata, Allah kesian kat neraka. Fa'adhinalaha binafasain. Allah izinkan neraka bernafas 2 kali setahun.
Nafasun fi saif wa nafasun fi syita. Satu hari nafas pada musim sejuk, neraka tarik nafas, dunia musim tengkujuh tuan-tuan, monsun datang. Sebagai tempat turun salji. Tapi bila neraka lepas nafas tuan-tuan, bumi jadi panas. Ini cuaca panas tuan-tuan, datang baru daripada nafas neraka. Itu pun tuan-tuan kita dah demam panas dah tuan-tuan, baru kena nafas neraka, belum lagi api neraka. Dan neraka ni sangat dekat dengan kita sebenarnya. Bawah laut itulah neraka. Bawah lautan di dunia ni, itulah letaknya lokasi neraka. Kalau kita faham tuan-tuan. Tapi hari ni Allah Ta'ala tak tunjuk lagi kat kita. Sebab itu Nabi beritahu, setiap hari bila mana matahari terbit, pintu neraka dibuka bersama-sama dengan naiknya matahari tadi. Sehingga bila matahari betul-betul berada di atas kepala kita, pintu neraka ketujuh-tujuh pintu itu dibuka oleh Allah Ta'ala dengan seluruh luasnya, masya-Allah. Sebab itu Nabi beritahu, fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam. Cuaca yang panas terik di tengah hari, itu adalah daripada nafas-nafas yang neraka jahanam, masya-Allah, bahangnya neraka jahanam. Itu baru kita baru nampak sikit. Tengah hari pun tak daya dah kita tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala beritahu pada kita tentang neraka jahanam, kullama khabat zidnahum sa'ira. Bila api dia dah mula nak padam sikit, kami akan tambah lagi kepanasan. Yang mana Nabi sebut panasnya neraka jahanam ini, api dunia ni adalah 1% daripada 69% daripada panasnya api neraka jahanam. Kalau hari ni kita rasa boleh duduk dalam api, panasnya api neraka jahanam ni, dia kata kalau seandainya satu orang ahli neraka jahanam dikeluarkan daripada neraka jahanam, dimasukkan dalam api dunia tuan-tuan, dia boleh tidur dengan nyenyak. Macam mana tuan-tuan? Ahli neraka kalau dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam api dunia ni, dia boleh tidur dengan nyenyak dalam api dunia ni, masya-Allah. Lantaran panasnya api neraka jahanam. Neraka itu dibawa di hadapan padang mahsyar. Lautan neraka dibentangkan. Neraka jahanam ni, apa makna jahanam? Dia menjahanamkan muka kita, menghancurkan wajah kita tuan-tuan. Orang yang berdosa ni, mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala, muka mereka dibakar oleh Allah Ta'ala. Waliyazubillah. Batu tuan-tuan, kalau kita faham, lepas maghrib Nabi sunahkan kita baca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka jahanam. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada kita tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan kamu dan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ini kerja kita sebelum mati. Selamatkan anak isteri kita daripada api neraka. Saya pernah beritahu pada tuan-tuan, saya cerita, saya pernah pergi satu pulau di Malaysia tuan-tuan. Dalam perjalanan balik itu, masya Allah, kami diuji dengan ombak yang begitu kuat. Saya bawa anak saya masa tu 8 orang semua saya bawa dalam bot tu. Tapi bujurlah budak-budak kecil ni, tengah kita takut-takut tu, dia semua tidur, alhamdulillah. Tengah bot, tengah ombak tengah kuat tu, kita ni tengah gayat. Saya baca Yasin 2-3 kali baca Yasin. Saya pergi dengan Syekh Abdul Karim Al-Maki, Imam Shah Alam, Imam Masjid Negeri. Dia cakap, Maulana, tadi kalau ada surah lebih hebat pada Yasin, saya baca surah tu. Memang sangat takut. Saya pula terbayang satu keadaan waktu itu, ini terbayang dunia. Saya kata kalau dekat dunia ni, dengan saya tak erti berenang, sebagai ayah tak erti berenang, kalau ditakdirkan berlaku musibah pada hari itu, saya kata nak selamat diri sendiri pun tak lepas. Macam mana aku nak selamatkan anak-anak aku 8 orang, tambah dengan isteri seorang. Kan? Kalau kita nak selamatkan anak kita tarik kita pun tenggelam sekali. Saya terbayang, saya kata kalau dekat dunia ayah tak kuat pun tak boleh selamatkan anak-anak yang lemas. Saya terbayang bagaimana, ya Allah, seandainya nanti amal aku tak kuat sehingga aku tak mampu nak lompat daripada tebing sini ke tebing belah sana, melintasi titan siratal mustaqim. Kalau hari ini ayah yang tak kuat tak boleh nak bawa selamatkan diri sendiri dan tak boleh selamatkan anak-anak, kalau kita ibadat kita tak kuat, kita khawatir di pada masa nanti anak kita tarik kita untuk terjun sekali sama-sama dan neraka Allah Ta'ala tenggelam. Sebab itulah hari ni Allah Ta'ala bagi kita ni, tahun baru ni tuan-tuan, sebenarnya tahun keinsafan. Kenapa Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita di saat kawan-kawan kita semua dah meninggal dunia tuan-tuan? Apa hikmah dia? Allah nak suruh kita repair dulu. Sebelum mati repair dulu mana yang kurang, mana yang bocor, tampal dulu. Daripada kehidupan akhirat, jangan nanti di sana minta nak balik ke dunia, Masya Allah, tak akan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Selepas kita baca buku tuan-tuan, Masya Allah,
Waktu itu Allah telah beritahu, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun. Ketika mana buku diletakkan, kamu akan dapati pendosa-pendosa sangat takut dengan isi yang tercatat dalam buku tadi, masya-Allah. Yaqulu ya laitana ma li hadzal kitab. Apa dah jadi dengan buku ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dosa kecil pun tulis, dosa besar pun tulis, dan semua saya dah tak ingat dah dosa ni bila saya buat. Tapi Allah hadirkan bukti catatannya, dosanya pun ada dan saksi-saksinya semua ada, masya-Allah. Nanti di hari kiamat Allah telah suruh, Allah kunci bibir kita, mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Bercakap dengan Allah, yang jawab soalan Allah. Dosa-dosa ni semua tangan cerita. Sepanjang 60 tahun kita hidup, dosa yang kita buat dengan tangan. Tuan-tuan, masya-Allah, banyak dosa kita buat dengan tangan daripada umur 15 tahun sampai sekarang. Banyak dosa kita buat dengan tangan. Tangan bercerita, bagi laporan kepada Allah. Nabi beritahu anggota kita paha belah kiri, pertama sekali anggota akan bagi cerita pada Allah Ta'ala segala rahsia kita. Tak payah orang lain cakap kita ni jahat. Sekarang dekat dunia, kalau orang kata kita jahat, kita marah, tuan-tuan. Kita ajak bertumbuk lah. Awak kata saya jahat, biasa kita bertumbuk. Sebab kita rasa kita ni suci, tuan-tuan. Di hari kiamat nanti tak payah ada orang kata kita jahat. Baca buku tu pun kita tahu dah kita ni jahat, tuan-tuan. Sekarang ni kita lupa yang kita ni jahat. Semua orang rasa dia baik dan rasa dia ahli syurga dan selamat. Bila baca buku tu baru dia tahu. Rupanya, Masya Allah, aku tak sempat taubat rupanya dosa ni. Ada lagi dicatat. Dan Allah Ta'ala tanya, kenapa buat? Semua yang buat tu atas rasa deraka pada Allah, ingkar pada Allah. Buat dosa tu tujuannya apa? Nak tunjukkan kita ni degil, keras kepala dengan Allah Ta'ala. Begitu je tujuan dia. Ini hari ni, depan Allah Ta'ala dah menghadap. Sebelum ini syaitan tipu, kita tak akan jumpa Allah. Syaitan yang pertama sekali, dia tipu kita, kamu tak akan jumpa Allah. Buatlah dosa banyak mana pun tak apa. Yang kedua, syaitan tipu kita, kalau kamu buat dosa, aku yang tolong pikul nanti dosa kamu di hari kiamat. Itu syaitan tipu kita. Sampai-sampai dekat akhirat, dia kata pandai-pandailah kau tanggung dosa kau, aku cuma tipu kau je dekat dunia dulu. Dan bodohnya kau ni, Nabi dah cakap, syaitan ni musuh yang nyata, tapi kau masih nak follow dia, Masya Allah. Masih kau taat pada syaitan. Nabi ni kekasih kita yang nyata. Cerita kat kita segala-galanya agar kita selamat. Tapi cakap Nabi kita tak percaya, malangnya cakap syaitan yang kita percaya. Musuh kita. Syaitan memang penipu. Kita dengar cakap penipu dekat dunia, kita tak suka penipu. Tapi hakikatnya kita duk follow penipu yang paling besar. The biggest scammer. The biggest scammer ni. Kita tak suka scammer kan? Sangat benci scammer ni, orang penipu ni. Tapi the biggest scammer in this world adalah syaitan. Penipu besar sekali. Dia kata awak buat dosa banyak-banyak, esok saya tanggung semua dosa awak. Saya tanggung azab neraka, awak masuk syurga. Itu tipu syaitan. Kita pun percaya, yes. I believe upon you. I trust you, wahai iblis. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, lepas Allah Ta'ala minta saksi semua berjawab, bahkan Allah Ta'ala boleh datangkan macam-macam lagi saksi lain. Ini kita buat dalam satu bilik, tuan-tuan, kita ingat, buat dosa dalam bilik yang gelap, waktu di tempat yang sunyi, kita rasa tak ada orang tahu. Itu syaitan tipu kita, kamu buat ni, kalau tak kantoi, maknanya handal. Buat dosa, isteri tak tahu, anak tak tahu, ayah tak tahu, maknanya kamu handal, kata syaitan. Sebenarnya saat kita buat ni, tuan-tuan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan patah perkataan kita ni, rupanya malaikat raqib atid ni seorang duduk dekat gigi taring belah kiri, belah kanan, seorang malaikat atid duduk di gigi taring sebelah kiri, tuan-tuan. Segala benda kita cakap ditulis satu-satu. Dosa kita buat, pahala kita buat, ditulis satu-satu, masya-Allah. Sekarang kita tak nampak lagi tulisan itu. Nanti di hari kiamat nampak dah tulisan raqibun atid. Laporan dibagi, lepas tu malaikat raqibun atid pun datang untuk jadi saksi. Ini bukan senang-senang. Sebagaimana di dunia ini bukan senang nak sabitkan kesalahan, nak masukkan orang dalam penjara. Di hari kiamat nanti pun nak sabitkan kesalahan satu orang nak masuk neraka pun, Allah Ta'ala akan kumpul segala bukti. Sehingga tiada lagi keraguan munasabah. Orang ni memang layak dicampakkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak ada lagi kegagalan paling besar
Kita dilahirkan oleh mak kita daripada perut ibu kita. Ibu kita tak pernah lahirkan kita untuk melihat anak dia jadi ahli neraka, tuan-tuan. Tak ada. Mak kita semua nak kita jadi ahli syurga, tuan-tuan. Tapi sekarang ni, mak kita dah besar, dia dah lepas tanggungjawab dekat kita. Abang dah balik, pandai-pandailah abang bawa diri. Itu pesanan wasiat ayah kita pesan kat kita. Sekarang ni kita nak mengharungi kehidupan kita 60-70 tahun ni. Yang berbaki berapa hari lagi kita tak tahu, tuan-tuan. Kalau kita tak nampak akhirat, kita akan banyak lagi habiskan masa dengan dosa dan maksiat. Kita rasa tak puas lagi buat dosa. Tapi kadang-kadang saya cakap dengan kawan-kawan, kalau kita ni, tuan-tuan, dalam rekod JPJ dah ada 50 saman. Saya pernah pergi satu tempat untuk memperbaharui road tag. Ada seorang datuk depan saya, dia cek saman dia rupanya ada 50 saman. Saya kata banyak betul saman datuk. Saya terbayang satu benda, kita ni dosa dah banyak, 50 saman dah ada dalam buku catatan amal kita. Nak lagi ke tambah saman baru? Dan dengan kedatangan tahun baru ni, nak tambah dosa lagi ke? Dosa lama pun tak habis taubat lagi. Kalau taubat pun tak tentu Allah terima lagi taubat kita ke tidak. Setakat istighfar lebih kurang lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim, tak menyesal, tak menangis, tuan-tuan. Nabi Adam satu kesalahan buat menangis sampai air mata jadi sungai, tuan-tuan. Itu pun bangkit di padang mahsyar, Nabi Adam kata aku tak selamat lagi masuk syurga. Masih takut, nervous nak menghadap Allah Ta'ala. Dia tuan-tuan rahmati Allah, selesai Allah telah hisap. Allah tanya satu-satu. Sebab itu bila ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, kenapa kekanda setiap kali semayang baca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah permudahkan aku dalam hisap. Pertanyaan nanti jangan tanya yang susah-susah. Sebab Nabi kata siapa yang mendapat hisap yang mudah apa dia? Al-ardu. Mana sekadar present buku depan Allah. Kalau kita dekat dunia ni wallahualam lah. Bagi pasport dekat immigration tengok. Cok. Jalan. Allahu Akbar. Lega je kita, tuan-tuan. Tapi kalau sampai dekat immigration dia kata masuk bilik sebelah sekejap. Kan? Saya pergi Jepun hari tu. Sampai dekat airport, kali kedua dia kata masuk bilik sebelah dulu. Allahu Akbar. Ni risau ni. Mesti ada benda tak betul ni. Kalau kita menghadap Allah Ta'ala, Allah kata masuk bilik sekejap, sebelah sekejap. Allah Akbar, itu yang Masya Allah ada benda yang besar. Tapi kalau hisap yang mudah, tuan-tuan, tanpa hisap, tanpa azab, iaitu al-ardu. Kata Nabi, hanya sekadar present buku, terus Allah Ta'ala kata jalan. Allahu Akbar. Siapa dapat itu? Allahu Akbar. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang diberikan buku catatan amalnya pada tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Tuan-tuan tolong baca buku saya. Dekat hari kiamat nak riak dah boleh dah. Nak riak pada hari tu tak salah dah. Tolong baca buku saya pak cik. Tengok fa sawfa yuhasab hisaban yasira. Dipermudahkan oleh Allah telah hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masurura, balik dengan keadaan riang gembira, jumpa keluarga happy, masya-Allah, mak, abang berjaya mak. Abang selamat dapat buku catatan amal pada tangan kanan abang berjaya. Adik-beradik, innahu zanna an la yahur. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah. Kenapa dia berjaya? Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, kerana aku dulu hidup di dunia, aku memang nak juga buat dosa macam orang lain, tapi aku tahan nafsu aku kerana aku tahu aku akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Aku akan bertemu dengan Allah untuk penghisaban. Sebab itu aku tak berani nak buat dosa. Walaupun nafsu ada nak buat dosa. Orang lain, kenapa dia gagal? Sebab dia tak yakin akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala akan beritahu pada Nabi SAW, beritahu apa? Seandainya wahai Aisyah, dengar sini baik-baik. Siapa yang Allah tunjuk aku nak hisap orang ni betul-betul. Allah dah geram tengok orang ni lama sangat dekat dunia, 60-70 tahun degil sangat. Allah sampai di pada masa masuk je dalam kandang mahkamah, Allah kata this person, I'm gonna ask him. Saya nak ambil selidik, nak ambil apa semua statement dia ni betul-betul. Siapa manu kishal hisab uziba, siapa yang Allah Ta'ala tanya banyak soalan, orang tadi pasti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Masuk neraka dah. Siapa yang Allah tanya banyak? Tanya satu tak dapat jawab, tanya soalan dua tak dapat jawab, 3 kantoi, 4 kantoi. Wahai malaikat, khudhu faghulluh. Tangkap mereka ini, faghulluh, rantaikan dia dengan sab'una zira'an. Satu mata rantai yang mana rantai neraka ni, tuan-tuan, panjangnya 70 hasta.
Dililit daripada atas badan tuan-tuan sampai ke kaki. Bahagian hujung rantai tersebut dimasukkan dalam mulut, dikeluarkan daripada punggung. Tsummal jahim salluh, Allah kata, wahai malaikat, ambil rantai ini, lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, tuannya duduk ke atas. Rantai yang berat tadi telah jatuh ke dalam, tuan-tuan. Mata rantai itu duduk jatuh dalam neraka. Nabi SAW kata apa? Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba dengar berbunyi dentuman batu yang sangat kuat. Sahabat-sahabat Nabi semua terkejut. Nabi tanya, wahai sahabatku, bunyi apakah itu? Masya Allah, sahabat Nabi kata, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul saja mengetahui. Nabi kata, itulah bunyi seketul batu yang jatuh daripada tebing neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Baru hari ini sampai ke dasarnya. Yang kamu dengar bunyi gum tu. Bayangkan kalau Allah telah campak, tuan-tuan, malaikat tu campak rantai tu 70 tahun dia campak. Rantai tu jatuh dan orang tu sedang ke atas. Hari ni kita kena buasir pun dah sakit, tuan-tuan. Baru terkeluar sikit je isi perut kita, tuan-tuan. Isi punggung tu. Orang yang masuk neraka, tuan-tuan, bukan lagi buasir dah. Allah dah keluarkan rantai tu daripada lubang punggung dia, tuan-tuan. Dan rantai itu ditarik dia untuk masuk neraka. Allah sentak dia, tuan-tuan, jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Itu cerita orang yang masuk neraka ikut jalan terhormat dah tu, tuan-tuan. Ada satu lagi golongan yang mana sebelum Allah Ta'ala hisab orang lain, neraka dah keluarkan dia punya tengkuk-tengkuk dia 99 tengkuk. Allah Ta'ala beritahu, ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّ بَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَا. Daripada setiap kumpulan manusia, orang yang paling sombong dengan Allah, Allah Ta'ala tak hisap dah dia macam orang lain. Allah terus neraka tadi, tengkuk neraka tadi, tangkap mematuk dia sebagaimana ayam mematuk biji-bijian dan langsung humban ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan, semoga Allah pelihara kita. Sempena tahun baru ni, tuan-tuan, azam kita, tuan-tuan, nak selamatkan diri daripada api neraka. Nak dipermudahkan hisap. Selesai hisap, kita ingat dah habis dah. Kan, Masya Allah, Allah kata pergi mizan pula. Dia bawa mizan, kata Nabi, neraca nak timbang amalan kita ni ikhlas ke tak ikhlas pula. Allahu Akbar. Pahala dah dikira kuantiti semua dah penuh dah ni. Semayang penuh, puasa penuh, zakat penuh, haji penuh, Quran penuh, zikir penuh. Tuan-tuan boleh, Nabi pernah cakap, ada orang di hari kiamat termasuk orang yang muflis. Tahukah kamu siapa yang muflis? Al-muflis andana man laysa lahu dinar wala dirham. Orang muflis di sisi kami, orang yang tak ada dinar dan dirham, ya Rasulullah. Nabi kata tidak. Di sisi kami, di sisi Allah Ta'ala, orang muflis adalah orang yang balik ke alam akhirat bawa pahala yang begitu banyak. Tapi kerana dia di dunia, mulut dia menyakiti orang. Dia pernah ambil harta orang. Dia pernah ambil, buat menyakiti orang ramai di keliling dia. Nanti pahala-pahalanya akan dibahagi-bahagikan pada orang yang disakiti. Orang yang dikhianati, orang yang dizalimi. Dan akhirnya pahalanya habis. Dan dia tak ada apa-apa lagi. Tetapi hubungan dia dengan orang ramai, dosa dia dengan orang ramai masih lagi banyak lagi, tak habis. Dia terpaksa menerima dosa-dosa orang masuk dalam akaun dia. Dan dengan itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Sebab itu kalau kita hari ini dah taat pada Allah pun, jangan pernah merasa diri kita selamat. Tak ada tahu, kita tak tahu siapa di kalangan kita bakal jadi calon ahli syurga dan siapa di kalangan kita bakal jadi calon ahli neraka. Ini rahsia Allah Ta'ala. Kalau Allah nak maafkan kita, itu rahsia Allah Ta'ala, kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak campakkan kita dalam syurga pun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala suruh kita timbang pula amalan. Dibawakan mizan. Malaikat bila tengok mizan, tuan-tuan, malaikat terkejut. Besarnya mizan ini, kalau dimasukkan 7 langit dan bumi dalam neraca itu muat, tuan-tuan. Besarnya mizan. Diletakkan orang paling gemuk duduk dalam mizan itu, tak berganjak walau satu sikit daripada dia punya mata neraca tadi, tuan-tuan. Nak beritahu yang memberatkan amalan adalah ikhlas. Yang memberatkan amalan adalah khusyuk. Baca Quran ikhlas ke tak ikhlas? Khusyuk ke tak khusyuk? Tak khusyuk, tak berat, tuan-tuan, neraca tu, tuan-tuan. Tak bergerak. Ini yang paling kita takut. Sebab itu soalan Allah Ta'ala dalam Quran pada kita, 3 soalan kita kena jawab sebelum kita mati. Yang pertama, Allah Ta'ala tanya kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu di dunia ini sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu?
Ada benda ke istimewa sangat dalam dunia ni? Ada ke kereta istimewa sangat? Ada ke motor istimewa sangat? Adakah harta yang sangat istimewa sehingga kamu belakangkan Allah dalam hidup kamu? Sehingga kamu kejar dunia ni, Masya Allah. Sedangkan Allah lah zat yang paling indah, yang paling mulia, yang paling agung di dunia ni. Siapa-siapa nak mencari zat yang hebat, datanglah pada Allah. Tapi kenapa hari ni kamu tinggalkan aku, kata Allah. Itu soalan yang pertama kita kena jawab. Kita semua terlibat dengan benda ni. Kita banyak belakangkan Allah dalam hidup kita. Allah last. Masa untuk Facebook, tuan-tuan dah habis 3 jam, barulah sikit kita baca Quran. Itu pun kalau ingat. Kan? Kalau tak, 1 hari tak baca Quran. Maknanya kita letak Allah nombor 18 dalam hidup kita. Lepas tu nanti di hari kiamat, kita harap Allah tolong kita. Tak, tuan-tuan. Sebagaimana kamu belakangkan aku di dunia, aku akan belakangkan kamu di akhirat. Yang kedua, tuan-tuan, Allah tanya kita soalan. Yang kita kena jawab, Allah beritahu, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak cukup lagi, panjang lagi ke umur yang aku bagi pada kamu? Tak padan lagi ke? Tak cukup lagi ke? Tak puas lagi ke? Yang mana tempoh umur yang aku bagi pada kamu ni, usia kematangan ini sepatutnya kamu dah boleh faham. Kamu dah tengok sejarah orang gagal pun dah banyak depan mata, dah tengok sejarah orang berjaya pun dah banyak depan mata. Bukan Fir'aun yang berjaya, bukan Qarun yang berjaya, Nabi-Nabi dan para sahabat. Kenapa tak nak tiru kehidupan mereka? Kenapa tak nak contohi jalan orang yang berjaya? Kenapa masih nak ambil jalan orang Yahudi Nasara untuk kamu ikuti? Sedangkan mereka bangsa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak cukup panjang lagi ke umur? Tak cukup matang lagi ke? Allah tanya. Sedangkan peringatan aku telah berikan. Uban di kepala ini satu reminder daripada Allah kepada kita semua. Bahawasanya, wahai hamba, ku buatlah persiapan ke alam akhirat. Tak lama dah masa untuk aku jemput kamu balik ke sisi aku. Uban ni satu sebesar-besar peringatan yang Allah bagi dekat kita, tubuh badan kita. Tapi hari ni kita masih lagi tak puas lagi dengan dosa. Tak puas lagi dengan kelalaian. Tak puas lagi dengan dunia. Sedangkan waktu Allah nak jemput kita balik dah tak lama dah, tuan-tuan. Yang akhir sekali, tuan-tuan, soalan yang kita kena jawab. Yang Allah tanya pada kita dalam Al-Quran. Allah beritahu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Wahai hamba-Ku, apakah sampai saat ini belum tiba lagi waktunya untuk kamu betul-betul tunduk khusyuk waktu beribadat pada Allah Ta'ala? Kita tanya diri kita. Kalau umur 40 tak khusyuk lagi sembahyang, umur bila yang kau nak khusyuk dalam sembahyang? Kalau umur 60 sekarang ni masih lalai dalam sembahyang, angkat takbir sekejap ingat Allah, lepas tu lupa, lost. Kan? Lost memory kita. Merayau merata-rata. Sampai ke Amerika. Kan? Sampai ke Palestin. Merayau. Dekat nak bagi salam baru kembali semula ke dunia, Masya Allah. Kalau Nabi Isra' Mi'raj, tak apalah. Ini kita dalam sembahyang, kita Isra' Mi'raj, tuan-tuan. Lepas tu kita nak harap dengan sembahyang tadi, Allah Ta'ala akan selamatkan kita dari hari kiamat. Allah lepaskan kita daripada syiddatul hisab. Hisab yang berat, tuan-tuan, Masya Allah. Dalam satu hadis, Nabi beritahu nanti di hari kiamat ada orang bawa buku untuk ditimbang dalam buku. Ada kata yang ditimbang itu bukunya. Ada ulama kata yang ditimbang itu amalannya. Ada yang kata yang ditimbang itu orangnya. Ada 3 pendapat. Tapi yang paling betul dalam Al-Quran sebut, ditimbangkan amalannya, Masya Allah, ditimbang. Yang nak ditimbang bukan berat kuantitinya, tuan-tuan, kualitinya, tuan-tuan. Sebagaimana hari ini dunia manusia pentingkan kualiti. Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Allah Ta'ala itu maha baik, maha sempurna. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tak terima melainkan benda yang terbaik. Kita hari ini untuk Allah buat yang terburuk. Tapi untuk diri sendiri buat yang terbaik. Macam mana kita nak harap Allah Ta'ala terima kita? Nanti bila ditimbang amalan, tuan-tuan, Masya Allah. Cuma seorang syekh, ulama besar Pakistan, Syekh Tariq Jamil, rahimahullah, hafizahullah Ta'ala, dia kata apa? Mujurlah Allah Ta'ala ni buat Allah tak minta 100% daripada kita dalam semua benda. Kalau Allah minta 100% sembahyang khusyuk, Allah minta 100% puasa yang sempurna, puasa khawasul khawas, dan puasa yang tak ada dosa sikit pun tak lalai pada Allah, maknanya tak ada siapa pun masuk syurga, tuan-tuan. Kalau Allah minta 100% daripada semua orang. Cuma Allah Ta'ala dikesian dekat kita. Allah kata, faman saqulat mawazinu. Siapa berat satu pahala je daripada dosa dia, maka Allah ambil yang itu sikit, ringan.
maka adalah peluang orang macam kita ni nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau Allah kata aku nak 100% belaka ibadat, Quran, zikir, istighfar, taubat, doa, tak ada seorang pun selamat tuan-tuan. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Allah kata, faman thaqulat mawazinuh, siapa yang berat neraca timbangan baik dia, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, tak lama lagi dia akan mendapat kehidupan yang diradai dalam syurga Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Lepas habis mizan tuan-tuan, barulah boleh happy tuan-tuan. Baru boleh senyum. Sebelum tu tak ada senyum tuan-tuan. Penunggu dan menunggu. Tak tahu keputusan Allah Ta'ala nak kata kita ahli syurga ke ahli neraka. Tapi bila Allah Ta'ala bagi buku catatan pada tangan kanan, Masya Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masura. Tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala umumkan sekarang dipersilakan masuk ke ruangan ahli syurga, Masya Allah. Sebab nanti selepas Allah Ta'ala hisap semua golongan, habis hisap umat Muhammad SAW, Allah hisap umat lain pula, habis hisap umat lain, jin pula nak kena hisap. Banyak lagi tuan-tuan, lama nak tunggu. Sementara nak menunggu ruangan itu, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala pisahkan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu, wahai pendosa daripada orang yang taat pada Allah. Dekat dunia ni, kita kena berkawan dengan diorang. Kan? Orang taat kena berkawan dengan pendosa. Kena dakwah diorang. Kena ajak dia dekat ke jalan Allah Ta'ala. Tak boleh tinggal. Tapi di hari kiamat nanti, itulah baru tiba hari kita berpisah lah. Kan? Hari itu Allah Ta'ala naikkan satu, Masya Allah, dinding yang sangat tinggi, memisahkan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli neraka tengok segala hidangan. Untuk orang yang banyak berpuasa di dunia, sebelum masuk ke syurga, Allah Ta'ala bagi dia jamuan berbuka puasa di padang mahsyar. Boleh makan, Masya Allah. Orang beriman di padang mahsyar dimakan apa? Di bawah tapak kaki dia tuan-tuan, setiap kali dia lapar, Allah Ta'ala bagi roti keluar daripada bawah tapak kaki, Masya Allah. Ada orang tanya, tak geli ke Ustaz? Makan roti bawah tapak kaki. Tuan-tuan tengah lapar, apa pun makanan, orang bagi Maggi pun sedap. Kan? Kalau bagi kopok pun tengah lapar, jadi sedap. Tak jijik, memang tak jijik dah. Dah tak ada benda dah. Restoran mamak pun tak ada kat sana tuan-tuan. Nak makan. Itu je lah yang adanya. Kalau sombong tak lapar lah tuan-tuan. Tapi orang yang banyak berpuasa di dunia ni, sebelum dimasukkan ke dalam syurga, Allah Ta'ala akan jamu mereka dengan jamuan yang lazat, yang enak tuan-tuan. Sementara ahli neraka tuan-tuan, Allah Ta'ala tangguhkan mereka, duduk dulu, tunggu dulu, menanti giliran kamu akan dipaksa. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir akan diarahkan oleh para malaikat diiringi untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk orang beriman, tuan-tuan, ada satu lagi benda yang menakutkan. Dua benda lagi. Ingat habis tu selesai dah. Allah telah suruh kita pula melintas titik siratal mustaqim. Cuma hanya saja Nabi besar kita Muhammad SAW beritahu, sebelum kita masuk syurga nanti, Allah Ta'ala akan jamu kita sikit. Nabi SAW akan layan kita di Telaga Al-Kausar. Nabi SAW akan bagi kita minum air Telaga Kausar, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Dengan tapak tangan Nabi yang mulia bagi minum kita, tuan-tuan. Bekas-bekas pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi kata, aku melihat Telaga Kausar, airnya lebih jernih daripada perak dan harumnya lebih harum daripada kasturi. Gelas yang Allah sediakan lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Itulah aku akan bagi minum umat aku Telaga Kausar. Syurbatan hani'atan mari'atan la nazba'u ba'daha abada. Kita masih tawaf, tuan-tuan, kita baca doa ini. Allahumma azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka wa la baqiya illa wajhuka wasqini min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada. Ya Allah, naungi kami semua ya Allah. Tahta zilli arshika, di bawah naungan arasmu ya Allah. Yauma la zilla illa zilluka, pada hari tiada teduhan melainkan teduhan arasmu ya Allah. Wala baqiya illa wajhuka, tiada yang kekal melainkan zatmu ya Allah. Wasqini, ya Allah, tolonglah beri minum kepada kami semua ya Allah. Min hawdi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurbatan hani'atan, minuman yang sangat lazat, mari'atan, yang menghilangkan dahaga, la nazma'u ba'daha abada. Siapa minum air Telaga Kausar, dia tak akan pernah lagi dahaga buat selama-lamanya. Lepas tu barulah Allah telah perintahkan kita melintas titik siratal mustaqim, masya-Allah. Itu yang menyebabkan manusia berdebar, tuan-tuan. Sebab di bawah titik siratal mustaqim itulah letaknya nerakanya Allah Ta'ala.
Nabi kata ada di antara umat aku yang akan melintas di atas siratal mustaqim sepantas kilat. Antara ciri-ciri orang yang akan dapat melintas di atas siratal mustaqim adalah orang yang istiqamah solat berjemaah 5 waktu di masjid, tuan-tuan. Salah satu daripada kaki yang akan tidak tergelincir daripada masyarakat nanti adalah kaki orang yang berjalan kaki untuk menunaikan solat di rumah Allah Ta'ala di dunia ini, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala gunakan kaki kita semua ni, tuan-tuan, melangkah di jalan Allah, melangkah ke jalan kebaikan, melangkah ke majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kaki kita tak akan tergelincir daripada, Masya Allah, titian siratal mustaqim yang sangat menakutkan, tuan-tuan. Jambatan yang tak ada lampu. Kalau tuan-tuan orang gali lubang besar yang sangat gelap, dia bubuh satu utas tali untuk kita pijak atas tali itu daripada sini, tebing sini sampai tebing sana, tuan-tuan. Dan kita sendiri tak nampak di mana kita nak bubuh tapak kaki kita. Tali itu tak nampak, tuan-tuan, nak bubuh di mana. Tuan-tuan bayangkan. Padang mahsyar ni bawahnya neraka, tuan-tuan. Tebing sini, padang mahsyar, tebing sana adalah perjalanan ke syurga Allah. Kita nak letak kaki kita di atas satu titi yang kita tak nampak, mata kita tak nampak di mana letaknya tali itu, tuan-tuan. Jambatan itu. Dan tajam. Kaki kita pula tak ada kasut. Kalau kita pijak atas titian siratal mustaqim, luka, tuan-tuan. Tambahan pula, Nabi beritahu Allah telah hantar kalalib pencangkuk daripada bawah neraka. Siapa yang lambat melintas siratal mustaqim, tuan-tuan, cangkuk itu akan tarik sentap dia jatuh ke dalam neraka Allah Ta'ala. Siapa yang lambat, man batta'a bihi amalu, siapa yang perjalanan dia di atas padang mahsyar menjadi perlahan. Yang melajukan kita, pergerakan kita di padang mahsyar adalah ibadat kita sekarang ni. Zikir kita, itu yang jadi booster untuk tolak kita laju. Zikir kita, Quran kita. Siapa yang letakkan Quran di hadapan, Quran akan duduk di tepi jambatan sirat. Quran, amanah, silaturahim akan duduk di tepi siratal mustaqim. Siapa yang jaga hubungan silaturahim, silaturahim akan doa supaya dia selamat. Siapa yang jaga amanah, maka amanah akan doakan semoga dia selamat. Siapa yang jaga Quran, Quran akan doakan dia selamat di titian siratal mustaqim. Tapi siapa tak jaga amanah, siapa tak jaga silaturahim, siapa tak jaga Quran, mereka ni akan berdoa, ya Allah, campakkan, humbankan orang ini ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata ada orang melintas di atas siratal mustaqim sepantas kilat. Ada orang melintas di atas siratal mustaqim seperti burung yang berterbang laju, Masya Allah. Burung lang terbang, syuk laju, tuan-tuan, berdesuk. Ada orang melintas di atas siratal mustaqim sepantas kuda yang berlari kencang. Ada orang berlari di atas siratal mustaqim. Ada orang berjalan, tapi yang lebih berat lagi, ada yang merangkak di atasnya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bergantunglah pada ibadat di dunia. Sebab itu, tuan-tuan, sekarang kita tak tahu lagi nilai ibadat ni. Dan kita pun tak tahu tahap ibadat kita ni sampai mana dah sekarang ni, Ustaz. Saya ni duduk level nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5 ke, nombor 6 ke. Ke kita ni suruh duduk atas titian siratal mustaqim, tak bergerak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ke depan pun tidak, ke belakang pun tidak. Gayat. Duk pegang tali tu, tuan-tuan. Tangan dah luka ni. Tajam. So ke depan pun tidak, ke belakang pun tidak. Sebab ibadat kita di dunia tak cukup kuat. Ayah nak tolak tak boleh. Amalan kita masing-masing. Itu baru boleh cakap amalan masing-masing. Dekat dunia ni kita cakap apa? Kubur masing-masing. Dekat hari kiamat esok baru cakap amalan masing-masing. Nak minta tolong orang, tak ada siapa pandang kiri kanan, tak ada siapa tolong kita. Barulah berakhirnya manusia yang terakhir dah masuk neraka, semua Allah Ta'ala akan arahkan semua manusia masuk ke syurga Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan sampai di tebing sana, kita ingat dah settle dah. Nabi kata, faminhum najin makhdush. Ada orang yang sampai ke seberang sana, habis dah muka dia luka-luka, tuan-tuan. Terkena pencangkuk, dia elak sikit, tuan-tuan, mata dia tercabut mata. Kalalip cangkuk dia, tuan-tuan, terkena bau, putus bau. Ada orang kena cangkuk, tuan-tuan, neraka, terburai perut. Tapi dia kata, Alhamdulillah, bujur selamat, tak jatuh. Elak, lepas juga sampai tebing sana. Alhamdulillah. Walaupun putus lengan pun, okey lagi dia kata. Jika dibandingkan dengan jatuh dalam neraka Allah Ta'ala. Semoga Allah pelihara kita. Anak isteri kita, guru-guru kita, tuan-tuan. Mak ayah kita, adik-beradik kita, pemimpin kita, imam kita, tok bila kita, AJK masjid kita, semua jiran-jiran kita, orang taman kita, semua diselamat daripada api neraka. Tapi nak selamat bukan dengan angan-angan, tuan-tuan. Bukan dengan rasa-rasa. I rasa I selamat kot.
Bukan dengan rasa-rasa tuan-tuan. Kena proof dengan amalan. Allah nak amalan. Allah nak bukti. Bukan syurga pun tak dapat dengan angan-angan, neraka pun tak akan selamat dengan angan-angan. Syaitan hari ni di cover kat kita, beranganlah dulu. Dunia buat dosa puas-puas, lepas tu nanti berangan sampai ke akhirat, Allah telah akan maafkan kamu. Nabi kata orang bodoh. Al-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia menaruh harapan nanti insya-Allah balik ke hari kiamat, ai masuk syurga insya-Allah. Kan? Itu syaitan punya tipu manusia. Sedangkan tak ada siapa masuk syurga dengan semudah-mudahnya. Sebagaimana tak ada juga orang masuk ke neraka dengan semudah-mudahnya. Nak masuk neraka pun dengan bukti, nak masuk syurga pun tak ada bukti, tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Sampai di tebing sana kita ingat dah settle dah. Rupanya Allah Ta'ala cek ada lagi dosa-dosa kecil yang belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan kena banyak bertaubat, kena banyak istighfar. Ribu-ribu kali tak apa. Kalau kita balik ke alam akhirat, masih lagi ada dosa kecil, Allah Ta'ala akan tahan orang beriman ni masuk dalam qantarah tuan-tuan. Qantarah ni satu jabatan yang mana Masya Allah siapa yang ada dosa masuk dalam tu, dia kena perah tuan-tuan. Squeeze macam blender tuan. Macam mana bentuknya saya pun tak tahu. Tapi dia akan perah sampai dosa tanggal. Bukan mudah nak tanggal dosa. Dekat dunia ni mudah, istighfar dah tanggal, menangis tanggal. Tapi tuan-tuan di hari kiamat, selagi tak tanggal dosa, selagi itu tak keluar daripada kontrah tu tuan-tuan. Hanya Allah yang tahu betapa sakitnya benda tu. Tetapi tuan-tuan sebelum nak masuk syurga, Allah Ta'ala tahan dulu di situ. Lepas tu barulah Allah terizinkan kita semua masuk ke syurga. Sebab itu, pesanan kita yang terakhir, Nabi SAW bersabda apa? La yashbal mu'min bil khair. Orang beriman tak pernah kejang buat baik. Yasma'u mendengar kebaikan. Kalau boleh nak dengar lagi. Hatta yakuna muntahul jannah. Sampailah kesudahan terakhir kaki dia melangkah masuk ke syurga. Barulah kita puas hati. Alhamdulillah selamat dah saya. Barulah ada istilah selamat. Kaki dah melangkah masuk ke syurga. Baru you berhak untuk rasa diri you selamat. Masya Allah. Kalau tidak sebelum itu, tak payah rasa diri you baik. Tak pernah rasa diri you dah selamat. Semua dah jadi ahli syurga. Rasa dah suci. Tidak tuan-tuan. Selagi kaki kita tak melangkah masuk ke syurga, selagi itu jangan pernah berpuas hati dengan pencapaian kita dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah cerita yang kita dengarkan pada malam ini dapat kita hayati bersama, dapat kita share dengan kawan-kawan, dapat kita kongsi dengan anak isteri kita. Benda ini tuan-tuan, sebab tu saya rasa di akhir zaman ni cerita paling penting cerita akhirat lah, lebih daripada cerita dunia tuan-tuan. Kalau tidak kita ni lalai, kalau tidak kita ni rasa terpedaya, tertipu dengan diri sendiri, yang menyebabkan kita akan langgar lagi dosa demi dosa kita akan buat kerana kita tak pernah fikir dan risau tentang akhirat. Tapi siapa yang risau tentang akhirat, setiap benda dia nak buat di dunia, dia akan berfikir panjang sebelum dia buat sesuatu benda kerana dia takut nanti di hari kiamat menyusahkan diri sendiri insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah selamatkan kita. Allah Ta'ala terima majlis kita pada malam ini insya-Allah. Allah Ta'ala tulis kita di kalangan mereka yang akan mendapat buku catatan amal di alam akhirat nanti daripada tangan kanan insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afwi was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المأثم والمغرم ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.